Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin mukminin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya kita ucapkan kesyukuran yang tak terhingga kepada Allah Jalla wa Ala kerana dengan limpah kurnianya, dengan izinnya kita semua dapat berkumpul pada malam ni, malam Sabtu, Jumaat malam Sabtu. Dan bukan sesuatu yang mudah, terutamanya bagi mereka yang penat bekerja, sama ada di rumah ataupun mungkin yang ada pergi pejabat dan sebagainya. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Jalla wa Ala kerana kita semua dapat berkumpul pada malam ini untuk membedah satu buku yang menarik dan yang unik, insya-Allah. Dan sebelum saya pergi lebih jauh untuk kita sama-sama membedah buku ini, bukan dengan pisau tetapi dengan intelek kita, insya-Allah, saya ingin menjemput Dr. Syed Khalik daripada SASMAC IUM, Hospital UI Kuantan, sedikit sebanyak memberikan kita sedikit gambaran berkaitan dengan kematian yang disebabkan dengan COVID-19. Sementara kita menunggu kemasukan Dr. Rozaimi, insya-Allah, kita izinkan atau kita minta Dr. Syed Khalik untuk memberikan sedikit pembentaran ringkas sebelum, sebagai teaser kita katakan, untuk masuk kepada sesi bedah buku Bersedia Untuk Mati. Silakan Dr. Syed. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya tidak akan terlalu panjang. Berkaitan dengan, saya just akan tunjukkan beberapa slide lah, insyaAllah dalam 5 minit begitu. Kesan dan kematian COVID-19 ini adalah sebahagian daripada pembentangan yang kami buat. Kami bentangkan kepada Mufti Pahang dan insyaAllah tim kami daripada UAE juga telah dipanggil untuk membentangkan kepada Majlis Fatwa Negeri Pahang, insyaAllah, dalam masa terdekat ni. So just nak tunjukkan betapa sebenarnya pandemik ini bukan benda baru dalam dunia. Ada banyak dah pandemik lain dan kematian yang jauh lebih tinggi pun daripada COVID-19 ini, daripada bubonic plague, Spanish smallpox, Spanish flu. Ni kami yang lahir tahun 1981 ni di antara yang terakhir dapat cucukkan vaksinasi smallpox ni. Okey, kalau tengok COVID-19 16 September semalam dunia 226 kes satu dunia, 226 juta kes satu dunia dengan 4.6 juta kematian satu dunia. Dan di Malaysia pula 2 juta kes COVID-19 dengan 22,000 kematian di seluruh Malaysia. Ni data daripada KKM, sama juga tarikh yang semalam, jumlah yang sama. Cuma kita selalu tengok nombor ni, kadang-kadang kita macam tak faham nombor ni kan. So saya dah ringkaskan lebih kurang. Jumlah rakyat Malaysia 2021 seramai 32 juta. Setiap 100 rakyat Malaysia 6 orang pernah dijangkiti COVID. Setiap 1000 rakyat Malaysia 7 orang masih aktif COVID-19. Setiap 1000 kes aktif, 5 orang berada di ICU dan 58% daripada pesakit yang berada di ICU memerlukan bantuan alat pernafasan. Ini sampai semalam. Dan setiap 100 kes COVID di Malaysia, 1 orang meninggal dunia. Dan setiap 10,000 rakyat Malaysia, 7 orang meninggal disebabkan COVID-19. So kesannya besar, bukan kesan yang sedikit. Dan di UAE juga kita kehilangan ramai tokoh yang hebat, profesor, orang-orang yang berguna kepada agama dan ummah di Tan Sri Harusani, anak dia, dan banyak orang-orang yang tokoh yang sangat besar sebenarnya sumbangan dia kepada agama dan bangsa yang kita kehilangan mereka. Okey, sedikit saja lagi long COVID. Saya sendiri pun ada sepupu yang meninggal disebabkan COVID-19, mengandung anaknya, babynya dilahirkan awal dan meninggal, dan ibunya, sepupu isteri saya pun meninggal disebabkan COVID-19. Kesan ekonomi yang sangat teruk, semenjak Perang Dunia Kedua. Kesan sosial, kes bunuh diri meningkat dengan banyak. Kanak-kanak yang menjadi yatim disebabkan COVID-19. So kesannya besar. Di Malaysia data yang dilaporkan sahaja 33 kanak-kanak jadi yatim piatu disebabkan COVID-19. Apabila penjaga meninggal disebabkan COVID-19. Kes bunuh diri saya sebut tadi. Kes kanak-kanak yang menjadi yatim piatu disebabkan COVID-19. 10 anak ibu bapa meninggal. Agaknya ada tak harapan anak-anak ni 10-10-nya dapat masih duduk bersama-sama. Sepupu saya yang meninggal, suaminya jaga, anak ada 4 orang.
suami ayahnya pun macam mula-mula hampir nak serah-serahkan anak 4 orang ni kepada ahli keluarga yang lain sebab sangat sukar lah nak jaga kan. So kesan dia tu sangat-sangat besar. Dan kita tahu juga COVID-19 nampak macam tidak akan berakhir dalam masa terdekat. Kita terpaksa belajar bagaimana untuk kita hidup dengan COVID-19. Bagaimana untuk kita menjadikan COVID-19 ini satu endemik. Bagaimana kita boleh hidup dengan COVID-19. So mungkin itu sahaja pembentangan ringkas yang saya nak kongsikan. Dan itulah kesan yang saya nak sebutkan adalah kesannya sangat besar. Kematian yang sangat ramai, kita kehilangan tokoh disebabkan COVID-19. Saya kehilangan saudara mara, saya kehilangan pesakit disebabkan COVID-19. So saya rasa kesan dia sangat besar dan setiap kali saya pun bila pesakit saya meninggal, baby meninggalkan sebab COVID-19, dan saya rasa kesan dia sangat besar walaupun kita sebagai pengamal perubatan, kesannya sangat besar. Dan saya rasa sangat bertuahlah hari ini dapat bersama dengan sahabat saya Dr. Rozaimi untuk berceritakan bukunya yang hebat ni. Sempat saya pun beli sendiri juga dan cuma tak baca je, baca tajuk depan dia. So itulah saya pulangkan majlis kepada Dr. Yusof. Tafadhal. Baik, terima kasih banyak Dr. Syed Khalid. Saya, dalam masa yang singkat memang agak sukar kita nak menjelaskan semua statistik itu dan sebagainya. Moga-moga selepas ni kita ada lagi lah webinar yang akan membincangkan yang lebih detail. Kita kembali kepada webinar kita yang ni. Alhamdulillah Dr. Rozaimi pun dah masuk di situ. Alhamdulillah. Assalamualaikum Dr. Rozaimi, apa khabar? Boleh dengar ke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke soal? Doktor, sihat malam ni? Alhamdulillah. Bersedia untuk mati, Doktor? Alhamdulillah. Masya-Allah. Okey, Dr. Rozaimi, kita tahu dalam kehidupan kita ni ada banyak benda yang tak pasti. Ada banyak orang dia buat macam-macam perkara. Dia kejar kekayaan, dia kejar harta, dia kejar nama, dia kejar pangkat, dan semua tu tak pasti, dalam erti kata tak kekal pada dia. Tetapi ada satu benda yang sememangnya dia 100% confirm akan datang kepada kita. Jadi di kalangan kita, yang bijak di kalangan kita akan memikirkan tentangnya, ada yang melupakannya, ada yang jadi sangat sedih sampai dia rasa dunia ni tidak ada apa-apa, ada yang rasa dia satu perkara yang tak perlu difikirkan, kita enjoy semata-mata. Jadi atas dasar itu, dan juga tadi disebutkan dengan data COVID-19, kalau saya difahamkan, total kematian kita lebih kurang 23,009 kes. Semalam saja 346 kematian. Kalau minggu lepas kita ada webinar yang bertajuk Aku yang kau tinggalkan, tetapi yang ini engkau yang aku tinggalkan. Dalam erti kata, kematian ini akan menimpa setiap di kalangan kita. Kita tahu dalam surah Al-Jumu'ah sebut, surah 62 ayat 8, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kita lari daripadanya pasti akan datang pada kita. Jadi atas dasar itu, ASA, iaitu Persatuan Kaki Tangan UIA, menjemput Dr. Rozaimi. Dan kita tahu, saya ingat hadirin sekalian semua kenal Dr. Rozaimi. Dia masyhur lah, masya-Allah, yang kini menjawat jawatan ketua jabatan di pengajian Islam di UPSI, dan juga jurusan daripada syariah pergi ke PhD hadis dan sebagainya. Cuma buku ni menarik. Pada siapa yang belum beli lagi, saya tak dapat apa-apa royalty lah untuk promosi buku ni. Cuma saya nak beritahu, dengan jumlah 100 muka surat ni, dan harga saya ingat di Shopee tak lebih RM10 kalau tak campur pos lah. Kan? Jadi saya rasa malam ni kita nak bedah buku ni insya-Allah dalam 2 sesi. Jadi insya-Allah Dr. Rozaimi, pada sesi yang pertama Dr. Rozaimi boleh bercakap selama 1 jam, saya tak akan mengganggu walaupun saya moderator. Saya tak akan potong insya-Allah. Dan kepada hadirin boleh tanya soalan di Q&A di Zoom, dan juga yang mengikuti di YouTube dan Facebook boleh tanya soalan di sana. Saya akan pilih soalan-soalan yang saya rasa berkaitan dengan topik. Jadi kalau soalan tak terpilih, jangan merajuk, jangan marah atau cari saya lah. Saya akan pilih tajuk yang sesuai dengan tajuk kita sebab soalan ni ada banyak kan. Jangan risau, kita ada sesi yang kedua nanti untuk kita khatamkan. Sesi pertama ni lebih kepada mukadimah. So Dr. Rozaimi mungkin sebelum mula tu boleh bincangkan sikit kenapa pilih tajuk ni. Kan banyak orang ingat Dr. Rozaimi ni bersikap keras, semua menentang itu, menentang, tapi rupanya kematian itu satu benda yang dibincangkan juga. Jadi ada yang terkejut Dr. Rozaimi ada menulis buku bersedia untuk mati. So mungkin sebelum Ustaz masuk, Ustaz jelaskan sedikit, dan Ustaz boleh jelaskan dalam tempoh 1 jam ni. Kita akan berhenti dalam lebih kurang pukul 10 dan kita akan buka pada soal jawab. Jadi pada semua yang ada di Zoom boleh tanya di bahagian Q&A, bukan chatting di Q&A.
Dan yang di YouTube boleh tanya insya-Allah, dan juga di Facebook yang mengikuti kita. Jadi silakan Ustaz, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada sahabat saya Dr. Yusof, pengarah program, Dr. Syed Khaliq, yang biasa kita berjumpa di UK dulu. Bukanlah biasa, sekali je jumpa kan, macamlah saya biasa di UK tu kan, sekali je jumpa. Hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi berhimpun. Ini saya kira program saya yang kedua lah bersama dengan ASA daripada UIA. Terima kasih banyak kerana menjemput saya sekali lagi untuk kita bedah buku. Buku yang saya tulis, saya kira buku ni lama jugalah saya tulis. Ya, lebih kurang kalau saya tengok dalam cetakan ni 2019, dah 2 tahun dah buku ni, iaitu buku yang berkaitan dengan bersedia untuk mati. Mungkin ada yang, ialah macam Dr. Yusof sebutlah, ada yang terkejut kan, macam mana Rora boleh tulis cerita pasal mati ni. Sebab dia biasa ganas-ganas punya orang kan. Tapi sebenarnya siapa yang kenal dengan saya bukanlah satu orang yang ganas kan. Saya sebenarnya satu orang yang biasa macam orang lain juga, kadang-kadang ketawa, kadang-kadang ada waktu saya menangis juga, ada waktu isteri saya menangis, anak-anak saya menangis, semua menangis kan. Baik, kita adalah manusia biasa yang memerlukan kepada nasihat, kita memerlukan kepada teguran, kita memerlukan kepada sesuatu yang mengingatkan kita agar tujuan hidup kita ini tidak tersasar. Ketika mana ahli-ahli falsafah daripada barat sebelum daripada kedatangan Islam meneka-neka tentang kewujudan manusia ni sebenarnya untuk apa. Islam datang membawa Al-Quran dan As-Sunnah menyatakan dengan jelas kehidupan manusia ini bermula daripada mana, akan pergi ke mana, dan apa kesudahan hidup dia apabila dia telah tidak ada nanti. Maka sebab itu manusia ni diprogramkan oleh Islam, dan program yang telah lengkap dalam susun atur dia. Ada program dia, ada planner dia. Kita kata ada plan lah hidup orang Islam ni, yang mana dia bermula dengan alam roh sehingga ke alam rahim, masuk ke alam dunia, pergi ke alam barzah, lepas tu pergi ke alam akhirat. Walaupun mungkin ada di kalangan kita yang kadang-kadang kata, alah ustaz, kita relax lah ustaz kan, kita relax lah, hidup kita ni cuma sekali saja, kita kena enjoy. Contohnya macam yang Dr. Yusof sebut tadi lah kan, kita hidup hanya sekali, maka kita kena enjoy. Saya katakan, yang hidup sekali ni bukan manusia. Mungkin kalau lembu tu boleh jadilah hidup sekali kan, ataupun kambing ke boleh jadi, itu pun mereka tak hidup sekali juga. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, ya, sampai di hari kiamat nanti ada haiwan yang bertanduk dan haiwan yang tak bertanduk akan dibangkitkan dan akan diadili. Maksudnya apa? Kalau kambing yang bertanduk dengan kambing yang tak bertanduk pun mungkin akan dibangkitkan semula dan akan diadili oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat nanti, begitu jugalah dengan manusia. Begitu jugalah dengan manusia, yang mana manusia ini secara umumnya mereka tidak hidup hanya sekali, mereka hidup lebih daripada sekali. Kita pernah hidup di alam rahim, kita selesa dalam rahim, kemudian Allah Azza wa Jalla mentakdirkan kita keluar dan hidup di bumi. Apabila kita keluar dan hidup di bumi, kita mungkin lupa kita pernah hidup di alam rahim. Kita mungkin tak ingat yang kita ni akan berangkat pergi ke alam barzah. Maka Allah Azza wa Jalla menceritakan kepada kita tentang kewujudan alam barzah, kewujudan alam akhirat kepada kita supaya kita beringat. Dijadikan kita ni ada umur yang tertentu, dan umur kita ni tak sama. Seperti mana yang telah saya sebutkan sebelum ini, Syekh Sharaf Al-Qudah menyebutkan hakikat kehidupan kita ni adalah seperti dewan peperiksaan yang besar. Cuma bezanya peperiksaan dalam dunia yang besar, waktu mula dan waktu tamat itu diketahui. Dia letakkan di whiteboard di depan.
Setengah jam sebelum tamat exam dia akan bagi tahu masa menjawab tinggal 30 minit. Kan? Tapi kita ni tak. Kita bermula dalam keadaan kita tak sangka. Tiba-tiba kita lahir dalam dunia dengan kurnia Allah, dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri, dan kita tak tahu bila akan berakhir hidup ini. Kan? Sama tadi macam Dr. Syed Khalid sebut. Dia kata kita tak tahu lagi bila COVID ni akan berakhir. Oleh kerana COVID ni berlaku pada orang yang dekat dengan kita mungkin. Kan? Kalau golongan anti vaksin mungkin dia tak percaya dengan COVID ni sebab mereka kata ini adalah pandemik dan sebagainya, sebahagianlah. Maka kita boleh katalah mereka belum kena pada orang yang rapat dengan mereka ataupun belum kena pada diri mereka. Mungkin dia orang kata COVID ni plan dan sebagainya. Kita yang biasa melihat orang yang terkena COVID, mungkin orang yang terdekat dengan kita terkena COVID, dan mungkin ada yang meninggal dunia pun daripada kalangan orang yang rapat dengan kita terkena COVID. Ya. Kita rasa kelang kabut. Dunia hari ni kelang kabut dengan norma baru. Dan saya yakin dan percaya kita hari ni, kan, kalau kita tengok netizen Malaysia, punyalah stres. Apa saja yang boleh menyebabkan mereka kecam, mereka akan kecam. Tak pasal-pasal Paralimpik tu punya Ukraine tu punya atlet kena maki dengan netizen Malaysia. Perkara yang jarang berlaku. Israel pun sampai tutup dia punya ruang komen Facebook dia hanya semata-mata kerana netizen mujahid cyber Malaysia ni kan menyerang mereka. Sebahagian daripada sebab itu adalah kerana stres PKP, duduk di rumah. Dan kita tak tahu sampai bila COVID ni akan ada dengan kita. Itu pun kita dah rasa cemas dah. Kerana kita tak tahu ia bila dia akan berhenti. Kita tak tahu. Maka tapi kita boleh lari. Kita boleh lari daripada COVID ni. Kita boleh sanitize tangan, kita boleh pakai mask. Tapi kalau takdir Tuhan kenalah juga. Na'udzubillah lah. Tapi kita ada usaha untuk mengelakkan diri. Tapi bila kita baca ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala kata qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan kematian yang kamu lari padanya itu dia pasti akan menemui kamu. Kamu tak boleh lari. Bahkan kalau tuan-tuan tengok dalam muka surat yang ketiga tu, saya ada sebutkan satu ayat. Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Surah An-Nisa ayat 78, Allah Ta'ala kata di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Walaupun kamu sedang berada dalam benteng, dalam bangunan yang sangat-sangat kukuh. Bangunan yang tinggi dan bangunan yang kukuh. Allah Azza wa Jalla kata kamu tak boleh lari daripada mati ni. Patutnya kita lagi kena kelang kabut, kita lagi kena risau, kita lagi kena stres, kan? Tapi Allah Azza wa Jalla menyatakan kepada kita bahawasanya kematian itu adalah rahsia. Sebab tu saya kata, kematian ni benda yang pasti. Kematian ni benda yang pasti. Allah Azza wa Jalla menyebutkan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Tuhan yang menciptakan kematian. Dialah Tuhan yang menciptakan kehidupan untuk dia uji kamu. Siapakah di antara kamu yang paling baik amal? Jadi sebab itu kita hidup dalam dunia ni nak menjadikan amalan kita tu adalah amalan yang terbaik. Amalan kita tu pastikan amalan yang terbaik. Apa syarat nak jadi amalan terbaik? Nanti insya-Allah saya akan hurai. Cuma saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita orang Islam kita kena yakin kematian itu pasti. Bila ia akan berlaku kita tak tahu. Kesihatan tidak akan menjamin panjang umur. Kekayaan tidak akan menjamin kita boleh lari daripada kematian. Mungkin orang fikir saya kaya, saya boleh ambil tiket kapal terbang, saya pergi terbang. Ataupun saya ambil roket, saya pergi ke ISS. Malaikat maut pasti juga akan mengejar kamu di sana kalau ajal telah ditentukan bagi kamu. Kamu tak boleh lari. Jadi, benda ni adalah satu kepastian yang mesti kita beriman dengannya, yang mesti kita percaya dengan dia. Kita melihat satu orang demi satu orang pergi dengan COVID dan sebagainya, dengan COVID dan pelbagai penyakit, kita satu hari nanti akan
menyusul. Hari ini kita tengok orang, satu hari nanti orang akan melihat kita. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita kena percaya maut itu ada, itu yang pertama. Kita kena percaya maut itu telah ditentukan. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, dalam hadis Nabi SAW menyebutkan tentang seorang pemuda Ashabul Ukhdud. Pemuda Ashabul Ukhdud, bagaimana Allah Azza wa Jal mentakdirkan dia tak mati bila mana raja nak pergi bunuh dia. Kan bila dia beriman, dia mampu mengubat orang. Cerita Ashabul Ukhdud ni ramailah ustaz-ustaz duk cerita. Bila mana dia ni dipilih oleh raja untuk menjadi pelapis kepada tukang sihir. Dia di antara cream of the cream, student yang terhebat. Kerajaan hantar bagi beasiswa untuk belajar sihir. Kan, kerajaan hantar untuk ganti ahli sihir negara. Ahli nujum negara. Dia belajar dengan ahli sihir. Tapi sebelum belajar dengan ahli sihir, dia belajar dulu dengan Tok Rahib. Belajar agama dengan Tok Rahib. Sehingga dia berjaya mendapat karamah, mendapat kemuliaan, boleh menyembuhkan orang sakit. Sehingga apabila dia percaya bahawasanya ilmu yang dia belajar daripada Tok Rahib ini adalah ilmu yang benar, raja tahu dan raja nak bunuh dia. Raja bawa, minta pegawai-pegawai dia bawa pergi ke bukit. Nak humban dia ke bawah supaya dia mati. Tak mati. Yang bawa dia mati. Bawa pula ke laut. Suruh campak di laut. Tak mati dia. Sebaliknya orang yang bawa dia pula tercampak dalam laut, orang yang bawa tu mati. Dan akhirnya ditakdirkan dia mati dengan anak panah yang dia sendiri bagi tahu kalau nak bunuh saya, buat cara macam ni. Dan akhirnya orang-orang beriman dengan dia. Ini satu kisah yang menunjukkan kepada kita kalau Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kita tidak mati dengan satu benda, kita tidak akan mati. Walaupun orang berusaha. Ini seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibn Abbas, yang mana kata Nabi, innal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabaha Allahu lak wa innahum law ijtama'u ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa ma kataballahu alaik atau kama qala. Yang bermaksud Nabi SAW sebut kepada Ibn Abbas, Nabi kata kalaulah umat ini seluruhnya berhimpun untuk memberikan kamu manfaat, nescaya mereka tidak akan berikan kamu manfaat melainkan apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan kepada kamu. Dan kalau mereka berhimpun untuk memberikan kamu mudarat, mereka tidak akan sekali-kali dapat memberikan kamu mudarat melainkan apa yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan ke atas kamu. Maksudnya apa? Dalam dunia ni, kalau Tuhan kata kamu mati pada waktu ni, kamu akan mati pada waktu ni. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, mungkin ada di antara kita yang kata, mati ni rahsia. Kenapa mati ni rahsia? Mati tu ada, tapi setiap orang dia tak tahu bila dia mati. Ada ustaz. Kan? Ada ustaz. Orang yang kena hukum gantung, dia tahu bila dia mati. Tapi dia tak tahu exact. Dia tak tahu, walaupun dia kata, hakim kata, sekian-sekian kamu akan dihukum gantung. Dia tak tahu bila saat yang tepat dia akan mati tu satu. Dia pun tak tahu, mungkin dia akan diampunkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Tidak ada siapa pun yang dapat pastikan dengan betul-betul pasti dia akan mati bila. Kenapa mati itu dirahsiakan? Yang pertama, Allah Ta'ala sebutlah ayat Quran tadi kan, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia menciptakan mati dan dia menciptakan yang hidup untuk dia uji kamu, siapa yang paling bagus amalannya. Kalaulah kata mati tu diketahui, so orang nak mati baru nak beramal lah. Nak mati tu baru dia beramal. Kan, relax lah ustaz, saya tengah muda lagi, ada 20 tahun lagi hidup saya. Kan, saya enjoy dulu, nanti cukup 5 tahun sebelum mati saya taubat siap-siap lah. Kerana Nabi pun kata, taubat ini mengampun dosa. Jadi dia pandai pula tu kan. Dia pandai pula baca dalil-dalil mengatakan taubat at-taib minaz-zan kamal la dzanbalah. Orang yang bertaubat daripada dosa sama seperti orang yang tak ada dosa. Kan? Jadi dia tidak ada konsep
ikhlas ataupun konsep bersungguh dalam nak beramal, melainkan kalau benda tu rahsia. Sebab itu Lailatul Qadar dirahsiakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala nak tengok siapa di antara kita yang bersungguh untuk mencarinya. Walaupun mati ni dia bukan kita tak disuruh cari sebab takkan tahulah bila kita matinya kan. Tapi paling tidak kita bersedia sebelum itu. Nak tengok bersungguh ke tidak kamu ni nak mencari bekalan sebelum daripada kamu mati. Itu yang pertama. So nak mewujudkan keadilan Tuhan. Allah Ta'ala nak menunjukkan keadilan dia. Sesiapa yang beramal saleh daripada awal, sesiapa yang takut kepada kematian, walaupun dia tak tahu mati itu bila, Allah Ta'ala akan memberikan keampunan kepada dia. Itu yang pertama. Yang keduanya, di antara sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahsiakan mati, di sana ada rahmat. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dalam hadis Nabi SAW dah bagi tahu siap-siap dah pada kita, yang kita ni bila masa nak mati Tuhan tahu siap-siap dah sebelum kita lahir lagi. Dalam perut ibu kita Allah Ta'ala dah minta malaikat untuk tulis. Allah Ta'ala dah perintahkan malaikat untuk tulis. Seperti mana hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang saya sertakan dalam buku ni, yang mana Nabi SAW kata, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawma thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik thumma yakunu mudghatan misla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqi aw sa'id. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari, yang bermaksud setiap daripada kamu, kejadian dia diciptakan di dalam perut ibu dia selama 40 hari. Yang ni ada khilaf sikit di kalangan para ulama. Ada yang kata 40 hari yang pertama ni dia baru jadi nutfah. Ada yang kata tak, 40 hari itu adalah tempoh di mana nutfah berlaku di situ, zygot berlaku di situ, kemudian munculnya mudrah. Mudrah ni benda yang digigit. Benda yang macam ada bekas-bekas gigi kan. Yang mana orang kata apa? Yang mana kalau dalam ilmu embryologi ni, betul ke saya sebut tu, saya pun tak tahulah kan. Ilmu janin ni, dia memang ada. Bayi tu akan timbul bentuk-bentuk seperti gigi yang melengkung, dia akan jadi tulang belakang dia. Akan jadi mudrah dan akan jadi alaqah, kemudian akan jadi mudrah. Lepas tu baru ditiupkan roh. Syekh Syaraf Qudah dia ada buku yang khas dalam masalah ni, mata tunfaqur ruh fil janin, bila roh ditiupkan, dan dia memilih pendapat yang kata 40 hari. Itu pendapat dia lah. Nanti boleh download daripada Google. Dia sebarkan ataupun edarkan secara percuma dalam bentuk PDF. Sangat baik dia punya kajian tu lah. Tapi kita boleh berbezalah kerana benda ini ijtihad. Baik. Maka dia kata, Nabi SAW sebut dalam 40 hari akan adanya mudrah, akan adanya alaqah, akan adanya mudrah. Ya. Summa yursalu ilaihil malak. Kemudian akan dihantar malaikat. Malaikat akan datang. Fayanfukhu fihi ruh. Malaikat akan tiupkan ruh. Wa yu'maru bi 4 kalimat. Akan disuruh tulis. Malaikat akan disuruh tulis 4 benda. Bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi. 3 benda apa dia? Yang pertama, malaikat suruh untuk ditulis rizqihi, rezekinya banyak mana. Wa amalihi, amalannya macam mana. Wa ajalihi, ajalnya bila. Wa syaqi aw sa'id, adakah dia ni bahagia dengan masuk syurga ataupun dia ni celaka dengan masuk neraka. Malaikat tulis dah sebelum kita lahir. Ada seorang alim besar di kalangan ulama-ulama Islam yang moden ni, dia cubalah untuk tolak hadis ni. Dia kata hadis ni ada macam bau jabariyah. Hadis ni macam ada bau seolah-olah macam Allah Ta'ala dah paksa dah manusia ni. Sebelum lahir lagi Allah Ta'ala dah tahu dah dia masuk mana. So manusia ni hanya menjalankan paksaan itu saja. Tapi sebenarnya saya katakan, hadis ni bukan cerita pasal Allah Ta'ala memaksa. Tetapi hadis ni bagi tahu bahawasanya Allah Ta'ala tu maha tahu. Allah Ta'ala memberikan iradah, Allah Ta'ala memberikan kehendak, pilihan kepada manusia,
Tapi Allah Ta'ala tetap tahu manusia akan pilih apa. Kerana Allah Ta'ala tu maha tahu. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ajal ni dah diketahui dah oleh Allah. Sebelum kita lahir lagi Allah Ta'ala dah tetapkan. Tapi Allah Ta'ala rahsiakan. Banyak benda dalam dunia ni Allah Ta'ala bagi tahu kat kita. Tapi dalam bab ajal dia tak bagi tahu. Bab lain dia bagi tahu, bab syurga bagi tahu, bab neraka bagi tahu, bab mahsyar bagi tahu, bab barzakh dia bagi tahu. Tiba-tiba bila nak mati tak bagi tahu. Sebab apa? Rahmat Allah. Saya sebut rahmat, di antaranya adalah rahmat. Kerana cuba kita bayangkan, kalau kita tahu mati kita bila. Cuba kita bayangkan sekejap, pejam mata, aku ni nak mati minggu depan. Kita boleh hidup selesa? Kita mungkin tak boleh hidup selesa. Kata minggu depan. Bulan depan pun kalau kita tahu kita nak mati. Tahun depan pun kalau kita tahu kita nak mati. Saya ingat banyak kerja tak boleh buat lah. Pasal apa nampak murung je ni? Aku nak mati tahun depan. Kau tak faham ke? Kau bila mati? Contoh kan. Tapi manusia Allah Ta'ala rahsiakan kematian pada dia. Dia boleh ketawa. Dia boleh happy. Kadang-kadang bila sampai berita kematian kat kita, kita pun kata, semalam baru je sembang aku. Senyum-senyum, ketawa-ketawa. Menunjukkan dia pun tak tahu dia akan mati. Dia masih menjalani kehidupan dunia dia dengan tenang. Sebab dia tak tahu dia nak mati bila. Ini di antara rahmat Allah. Dan juga kematian itu dirahsiakan sebagai indar. Sebagai indar lah. Sebagai satu amaran. Kamu akan mati. Aku tak bagi tahu bila mati itu, kata Allah. Kamu akan laluinya. Jadi pastikan kamu bersedia. Sebab tu dalam hadis Ibnu Mas'ud tu, Nabi SAW menyebutkan, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannah illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar fima hatta ma yakunu bainahu wa bainan nar illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha atau kama qala. Nabi mengatakan, ada di antara kamu yang mungkin beramal dengan amalan ahli syurga sehingga tidak kekal antara dia dengan syurga itu melainkan hanyalah satu hasta, tetapi catatan Tuhan mendahului. Dia beramal dengan amalan ahli neraka dan dia masuk dalam neraka. Dan ada di antara kamu, kata Nabi, yang beramal dengan amalan ahli neraka sehinggakan jarak dia nak masuk ke neraka tu hanya satu jengkal, tetapi catatan Tuhan mendahului. Dia beramal dengan amalan ahli syurga dan dia masuk ke dalam syurga. Ni amaran. Ni bukan cerita Allah Ta'ala paksa ni, tak. Allah Ta'ala bagi tahu ada manusia dengan kehendak dia sebelum dia mati dia menjadi kufur. Ada manusia dengan kehendak dia sebelum dia mati, walaupun dia sebelum tu jahat, sebelum dia mati dengan kehendak dia, dengan pilihan dia, dia menjadi mukmin dan dia mati di atas Islam, maka dia masuk ke dalam syurga Allah. Ini amaran untuk kita sebagai orang yang beriman, menjadikan kematian itu sebagai penasihat yang, ataupun kita kata sebagai satu nasihat yang sentiasa kita pegang. Aku ni akan mati. Jadi bila nak fitnah orang, bila nak kutuk orang, bila nak caci maki orang, kita takkan berani. Kerana apa? Kita tak tahu kita ni hidup lama ke tidak. Sebab kadang-kadang ada juga di kalangan manusia ni yang kita pun jadi macam risau juga kan. Kita pun sama, kadang-kadang kita takut, aku ni buat lebih ke tidak, kan? Aku ni mungkin terlajak ke apa ke. Maka oleh kerana tu, maut ini kafa bil mauti wa'idha, cukuplah mati itu sebagai penasihat untuk kita. Jadi kita boleh hidup tenanglah. Tak tahu mati bila, kita hidup tenang. Tapi Allah Azza wa Jal, di sebalik dia memberikan rahmat, dia suruh kita beringat. Dia memberikan inzar kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bila saya kata orang yang nak, orang kata apa? Orang yang sedar bahawasanya dia akan mati ni, ya. Orang bila dia sedar dia akan mati, saya akan mati satu hari nanti. Saya tak tahu bila saya akan mati. Dia kena bersedia dengan amalan dia. Ini benda yang kita tak nafi lah. Allah Ta'ala sendiri sebut dalam ayat Quran tadi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, mana satu amalan yang terbaik. Jadi apa benda yang perlu kita sediakan untuk menjadikan amalan kita amalan yang terbaik?
Fudail ibn Iyad, Ibnu Kathir juga menyebutkan di antara syarat nak menjadikan amalan itu terbaik mesti ada dua ataupun tiga lah secara umumnya. Yang pertama, mesti ada tauhid, mesti ada iman. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sesiapa yang beramal saleh daripada kalangan lelaki dan perempuan dalam keadaan dia mukmin, maka kami akan berikan dia kehidupan yang baik. Maksudnya nak jadikan amalan kita diterima oleh Allah, nak menjadikan amalan kita ini dikira oleh Allah Azza wa Jal, kena bawa iman. Kalau iman tak ada, tak jadilah. Itu yang pertamalah. Ini semua kita tahulah. Ada iman, adalah perhitungan dosa dan pahala. Tak ada iman, perhitungan dosa dan pahala ni tak ada. Kerana dia telah melanggar syarat untuk menjadikan amalan itu diterima. Itu yang pertama, iman. Yang kedua, mutaba'ah. Yang kita panggil mutaba'atus sunnah. Ni orang nampak kadang-kadang Rora ni macam ganas sikit. Sebab apa? Sebab saya usaha untuk diri saya dan kita semua supaya kita menjadikan amalan kita ni tepat seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, amalan saya dan amalan kita semua mungkin sangat terhad. Amalan soleh kita terhad. Kita tak boleh dabik dada kata amalan saya ustaz sama macam amalan Nabi. Jangan merapu, jangan merepek. Itu satu. Tak boleh kata ya wahai ustaz, amalan saya sama macam amalan Abu Bakar. Lebih sikit je amalan saya. Contohnya, kita tak boleh kata gitu. Kerana amalan golongan salafus salih, sekecil-kecil tabi'in punya amalan, tidak sampai pun separuh kita boleh kejar kerana amalan mereka sangat dahsyat. Jadi bila amalan soleh kita sangat terhad, pastikanlah amalan yang sikit tu pun ikutlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab amalan kita terhad, umur kita terhad, ilmu kita tak banyak. Mungkin nanti ada soal jawab. Tanya-tanya soalan Rora tak boleh jawab. Minta maaf lah saya tak tahu jawapan untuk soalan ni. Jangan kata bodoh punya Rora. Jangan kata memang saya bodoh pun. Ilmu terhad, amalan terhad. Kita tak mampu nak buat banyak. Jadi paling tidak yang sikit-sikit tu pastikan ia tepat. Saddidu wa qaribu. Kata Nabi dalam hadis Bukhari, Nabi kata jadikan amalan kamu tepat seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qaribu, jadikan ia sesempurna mungkin. Dekat dengan kesempurnaan. Mungkin tak mampu nak buat sempurna. Solat kita pun kadang-kadang bukan semua rakaat khusyuk. Ada rakaat-rakaat yang kita tak apa nak khusyuk, tapi kita usaha bagi jadi khusyuk. Kan? Begitu juga amalan-amalan yang lain, salat kita, zikir kita, amalan-amalan lain yang kita nak buat, pastikan ia mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sendiri kata dalam hadis Aisyah, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Sesiapa yang mengada-ngadakan perkara baru dalam agama kami ini, sesuatu yang tidak ada asal padanya, maka ia tertolak. Maka pastikanlah amalan kita ni betul-betul bermanfaat. Pastikan amalan kita ni betul-betul datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada juga yang tanya, dia kata ustaz, susahlah kita kalau semua nak ikut zaman Nabi, Zoom pun tak ada zaman Nabi. Tuan-tuan, yang saya maksudkan itu amal saleh yang kita gunakan, yang kita lakukan untuk mendapat pahala. Yang kita kata inilah ritual yang saya nak bawa jumpa Tuhan. Zoom ni hanya medium. Dia wasilah. Kita tak pernah salat subuh 8 rakaat. Kita tak pernah salat zuhur lebih daripada 4 rakaat. Kerana itulah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak pernah puasa bila isyak baru berbuka. Pasal apa? Haji, pasal apa isyak baru buka je? Biarlah lama sikit puasanya. Banyaklah sikit pahala yang kamu tanya ni pasal apa? Kan? Kita kata tak boleh je. Dia kata takkanlah saya puasa masuk neraka. Bukan macam tu. Ibadat dia tak boleh macam tu. Dia tak boleh reka-reka macam tu.
Nabi SAW kata, puasa ni bila terbenam matahari kira berbuka. Kena berbuka lah Ji. Saya nak buat lebih lagi. Yang Nabi tunjuk tu kira sampai maghrib, saya nak buat sampai isyak. Kalau boleh saya nak buat sampai tahajud. Baru saya nak buka. Baru banyak pahalanya. Mana ada Nabi larang pun. Kita kata tak. Dalam bab ibadat jangan tunggu Nabi larang. Dalam bab ibadat tunggu Nabi tunjuk ke Nabi tak tunjuk. Itu yang kedua. Syarat yang kedua. Mutaba'atus sunnah. Yang kita duk kempen buat sunnah ni sebab duk ingat kat mati lah. Kan? Yang kita kempen buat sunnah ni sebab kita ingat mati. Saya ingat kematian saya. Saya juga mengingatkan kepada semua kita ni kita akan mati dan membawa amal. Alangkah ruginya kalau kita membawa amal kita yang banyak kerana kita menyangka ia banyak tetapi dia tak masuk pun dalam kantong ketaatan kerana tidak mengikut skema. Pelajar yang menjawab peperiksaan tak jawab ikut skema. Dia jawablah berkarung-karung A4 pun tak ada markah untuk dia. Kerana tak menjawab mengikut skema yang telah ditentukan oleh pemeriksa. Dan yang ketiga, ikhlas. Iaitu buat sesuatu kerana mengharapkan Allah Azza wa Jal, buat sesuatu kerana mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, mungkin ada di kalangan kita yang kata, "Ustaz, okey saya nak beramal, saya nak banyakkan amalan sunat." Bagus. Tetapi kena ada keseimbangan. Bila kita nak beramal, keseimbangan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Utamakan yang wajib, lepas tu baru yang sunat. Sebab kadang-kadang kita tengok orang kita bila bab sunat tu dia jaga sungguh. Bila bab wajib tu nampak macam dia malas sikit. Kan? Sebab itu solat tarawih lagi ramai daripada solat fardu. Sebab apa? Sebab dia rasa solat tarawih tu banyak pahala. Kan? Banyak pahala. Tapi sebenarnya solat fardu dengan solat tarawih, solat fardu tu banyak lagi pahala. Solat, bukan saya tak bagi solat tarawih tak, tapi kita kena letakkan prioriti yang sebenar. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan daripada Allah Azza wa Jal, "Ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Allah Ta'ala menyebutkan dalam hadis ini tidak ada seorang hamba pun yang ingin mendekatkan diri padaku yang aku lebih suka melainkan apa yang aku telah fardukan bagi dia. Jadi maksudnya Nabi SAW sebut kat sini, Allah Ta'ala ni kalau dia nak tengok, kalau dia nak sayang seseorang hamba, dia tengok dulu yang wajib-wajib ni, buat ke tidak? Yang fardu-fardu ni. Tidak ada benda yang Allah Ta'ala lebih suka melainkan kita buat benda yang fardu dulu. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Lepas tu barulah dia banyak melakukan perkara-perkara yang sunat sehingga aku jadi cinta kepada dia. Jadi benda yang wajib ini pastikan kita lakukan dulu sebelum daripada kita melakukan benda-benda yang sunat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Bila kita tengok dalam dunia ni Allah Ta'ala memberikan kita senjata untuk kita hidup dalam dunia ni. Apa dia senjata kita? Allah Ta'ala bagi kita akal, Allah Ta'ala bagi kita iman, Allah Ta'ala bagi kita jantung. Dia dalam hidup, dalam badan manusia ni, jantung ni kira macam raja lah. Dia lah yang buat keputusan. Ya. Nasihat yang diberikan kepada jantung ni datang daripada akal. Tapi ada satu lagi penasihat untuk jantung, iaitulah nafsu. Akal ni kekuatan dia dengan ilmu. Nafsu tu pula kekuatan dia, syaitan duk bisik kat dia. Dan syahwat. Bukan saya nak kata nafsu ni jahat semua, tak. Nafsu perlu ada. Orang kahwin kena ada nafsu. Makan pun kena ada nafsu, beli barang pun kena ada nafsu. Kan? Tapi syaitan akan gunakan senjata ni. Sebab itu Islam dia suruh kita dominankan akal. Supaya nasihat akal tu lebih dominan daripada nasihat yang diberikan oleh nafsu. Jangan jadikan hawa nafsu tu sebagai Tuhan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Allah Ta'ala sebut, adakah kamu tidak melihat orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan dia? Bila hawa nafsu kata apa, dia turuti, dia ikut, dia taat, seolah-olah macam hawa nafsu itu Tuhan. Maka Islam datang suruh umat dia kuatkan dua benda. Yang pertama, kuatkan ilmu.
Yang kedua, kuatkan iman. Ilmu itu supaya akal menjadi kuat. Akal tu menjadi dominan. Kalau makan tu memberikan tenaga kepada jasad, ilmu itu memberikan tenaga kepada akal. Sebab itu dalam hadis, dalam Quran sendiri Allah Ta'ala suruh kita berfikir, gunakan akal, berikan ilmu kepada akal supaya dia dominan, supaya bila dia beri nasihat pada jantung, nasihat dia itu nasihat yang sangat-sangat dominan dengan logik dan sebagainya. Kuat, maka jantung akan dengar dan jantung akan buat keputusan untuk dia. Jantung kata, akal kata macam ni, logik, saya buat keputusan berdasarkan kepada akal. Tapi kalau akal pun tak berfungsi dengan baik, ilmu pun tak ada, maka nafsu akan menguasai. Maka itu bahaya. Yang mana syaitan datang bisik melalui nafsu ni lah. Kan? Jadi, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, datangnya peranan syaitan kat sini. Syaitan akan melupakan kita kepada mati. Walaupun kita tahu mati ni ada, tapi dia tak menjadikan kita menghayati. Dia dalam Islam ni, tahu je tak cukup. Dia mesti ada hayati. Dia mesti ada penghayatan. Dia mesti ada penghayatan, kesedaran, rasa nak buat. Sekadar tahu, dia tak jadi. Tahu benda tu betul. Heraklius pun tahu dakwah Nabi betul. Tapi dia tak hayati. Dia tak mau ikut Nabi. Akhirnya dia perang dengan Nabi dalam peperangan Mu'tah. Dia tahu Nabi itu betul. Saya sebut lagi dalam hadis Bukhari, dia kata, "Lau kuntu indahu la ghasaltu an qadamih." Kalau aku duduk sebelah Nabi, kalau aku duduk sebelah Muhammad ni, aku nak basuh kaki dia. Aku tahu dia Nabi akhir zaman. Siapa Heraklius? Tu Maharaja Rom Timur yang menguasai Konstantinopel. Dapat surat daripada Nabi, Nabi ajak dia masuk Islam, dia tak mau masuk. Sebab apa? Menjaga kedudukan dia. Dia tahu Nabi itu Nabi betul. Dia tahu yang itulah Nabi yang diceritakan dalam kitab-kitab sebelumnya, dalam Injil, dalam Taurat. Dia tahu. Tapi dia tak mau ikut sebab dia tidak menghayatinya. Berapa ramai di kalangan manusia yang tahu solat tu wajib, tapi dia tak solat. Berapa ramai di kalangan manusia yang tahu rasuah itu haram, tapi dia buat juga. Berapa ramai di kalangan manusia yang tahu menutup aurat itu wajib, tapi tetap buka juga. Maka kita nak mewujudkan penghayatan. Syaitan, dia lupakan kita tentang benda tu. Ya. Dia lupakan kita tentang benda tu, dia taswif. Sama ada dia lupakan ataupun dia taswif. Syaitan ni punya kerja tazyin. Benda-benda yang jahat tu dia perelokkan. Nampak macam baik. Yalah, benda ni, rasuah ni memanglah jahat, tapi kita boleh jadikan dia baik. Kerana kita nak memperkasakan Melayu. Kita kan Melayu. Jadi kita jadi kaya, kita Melayu. Jadi atas dasar Melayu, rembat duit rakyat contohnya. Atas dasar Melayu, rembat duit umat umpamanya. Maka itu yang kita tak maulah. Okey. Ataupun taswif, alah lambat lagi. Kan? Ini benda-benda yang syaitan akan gunakan. Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam kitab di Ighathatul Lahfan, dia menyebutkan satu kaedah. Dia kata, syaitan ni ada kalanya, bukan ada kalanya, dalam banyak keadaan, syaitan ni dia akan tengok kekuatan dan kelemahan kita. Syaitan ni bila dia tengok kita, dia tak peduli. Dia nak jadikan kita ni jangan duduk di pertengahan. Dia akan jadikan kita ni melampau ataupun dia akan jadikan kita ni cuai. Mana-mana satu kita jatuh tak kisah. Yang penting jangan duduk di tengah-tengah. Islam ni wasati, Islam ni berada di tengah-tengah, seimbang. Kalau kita jatuh ke belah kanan, kita mungkin melampau dalam agama, reka benda yang tak ada. Syaitan suka sebab kita mengubah agama. Ataupun kita cuai, kita tak buat pun apa benda yang agama suruh. Dia suka juga. Dua-dua ni syaitan suka. Baik. Ibn Qayyim kata, syaitan akan tengok kekuatan kita, syaitan akan tengok kelemahan kita. Daripada situ dia tipu kita. Katalah satu orang hamba Allah, syaitan tengok dia ni, dia ni otak bagus ni. Contohnya kan. Otak bagus. Dia ni kalau baca buku 4 jam boleh tahan. Ini semua geng-geng lecturer UIA contohnya kan. Baca buku 4 jam boleh tahan. Ada orang, kalau orang teknikal kan, orang yang bersifat kemahiran, vocational punya orang, dia tak boleh baca 4 jam Ustaz. Ustaz kata 4 jam. Kadang-kadang baca setengah jam pun saya tidur selalu dah.
Tapi ada manusia yang Allah Ta'ala bagi kekuatan akal kat dia. Dia boleh baca 4 jam. Relax je dia baca. Kan? Macam Dr. Usuk lah. Dia ni rajin baca. Saya pun tengok, baca dahsyat dia ni. Kan? Kadang-kadang beli buku habis terus. 1 hari. Tak sampai 1 hari. Buku sampai habis baca. Masya Allah, hebat. Syaitan akan nampak benda ni. Dia kata, dia ni bab baca kuat. Ada orang, syaitan tengok dia, dia ni pemurah. Syaitan akan tipu dia dalam bab tu. Ada orang ni pandai cakap. Syaitan akan goda dia bab tu. Mana-mana kekuatan insan, syaitan akan tengok dan dia akan jadikan kita terjebak dalam perkara yang kita rasa kita kuat. Saya bagi contoh. Orang yang akal kuat. Akal dia kuat, boleh baca 4 jam, boleh baca 5 jam. Syaitan kata baca lagi. Baca lagi. Baca lagi sampai tak sempat beramal. Akhirnya dia membaca je, amal tidak ada. Ada orang syaitan tengok, dia banyak beramal. Beramal dia bukan main. Dia mulai dia panjang. Syaitan kata amal lagi, amal lagi, amal lagi, jangan belajar. Bahkan dia kata lagi, siapa yang banyak ilmu, mungkin riak. Saya tak perlu ilmu banyak-banyak, saya perlu amal je. Ilmu banyak-banyak nak buat apa? Riak. Akhirnya dia beramal dalam keadaan dia tak berilmu. Dia solat lama. Dia solat qiyamul lail panjang. Dia solat lama. Dia solat nangis-nangis, berdiri sampai bengkak-bengkak kaki. Kan macam ada satu kisah. Orang cerita kat saya lah. Kan? Tak tahulah betul ke tak. Tapi kita boleh ambil manfaat daripada cerita ni. Satu orang hamba Allah ni datang ke masjid. Dia menantu Pak Imam. Menantu Pak Imam pakai jubah. Datang ke masjid. Pak Imam tak datang. Pak Mentua tak datang. Orang semua tengok dia. Kau menantu Pak Imam pakai jubah lagi, kau ke depan lah. Dia pun kata, okey tak apalah. Dah tolak saya pergilah. Baca bukan main sedap tuan-tuan. Baca Fatihah sedap. Baca setai sudai tu. Orang belakang mendayu-dayu lah. Orang kata, sedap Pak Imam ni baca. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis je zikir. Orang pun datang kat dia. Masya Allah Ustaz. Dia kata, saya bukan Ustaz. Oh, bukan Ustaz ya? Tapi baca macam Ustaz, suara sedap. Alhamdulillah. Sedap ke? Sedap. Yang tu boleh ambil uduk lagi. Kalau ambil uduk lagi sedap. Cuba bayangkan. Orang ambil salat, tak ambil uduk. Uduk tak ada dalam keadaan berhadas. Maka, ibadat dia dikira tak sah. Ini orang jahil. Maka syaitan akan tengok. Dia kalau dia banyak ibadat, dia kuat beribadat, syaitan akan kata, kau tak payah beramal. Kau beramal je lah, kau tak payah ilmu. Maka dia tak tahu, dia tak sedar, amalan dia tu tidak memberikan apa-apa manfaat bila tidak sah. Itu yang kedua. Yang ketiga mungkin dia tengok pemurah dia ni. Maka syaitan akan goda dia supaya bagi banyak sumbangan. Sumbangan banyak dia bagi. Syaitan akan jadikan dia seorang yang pemurah sampai dia lupa untuk memberi tanggungan kepada keluarga dia yang dia wajib beri nafkah. Anak dia mungkin tak dapat. Isteri dia mungkin kelaparan di rumah. Alasan dia apa? Alasan dia, saya kena bagi untuk agama, saya kena bagi untuk Islam. Sedangkan di rumah tu lebih wajib untuk dia bagi sebelum segala-galanya. Maka ini kekuatan dan kelemahan yang syaitan tahu di mana kita berada dan syaitan akan guna. Dan kita kena hati-hati benda ni. Kita kena hati-hati benda ni. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, syaitan ni dia kenal kita. Dia kenal kita sebab dia duduk dengan kita. Awama'iya syaitan dalam hadis Aisyah kan. Waktu Nabi SAW bagi tahu kat Aisyah, Nabi kata, laqad ja'aki syaitanuk. Syaitan kamu telah datang kepada kamu. Aisyah terkejut. Aisyah kata, awama'iya syaitan. Pada aku ada syaitan ke Rasulullah? Naam. Nabi kata, ya, pada kamu ada syaitan. Wa ma'aka ya Rasulullah. Pada engkau ya Rasulullah ada syaitan. Naam. Ada juga. Walakin Allah yu'inuni alaih hatta aslam. Tapi Allah Ta'ala bantu aku ke atas dia sehingga dia masuk Islam. Ada yang kata sehingga dia menyerah kalah. Maka tuan-tuan dan puan-puan, dia kenal kita. Sebab tu Nabi SAW ajar kita bukan untuk berdepan dengan syaitan, bukan untuk lawan dengan dia, tapi Nabi minta kepada kita, Nabi ajar kita untuk berlindung kepada Allah daripada dia. Sebab kita tak mampu nak lawan dia. Dia macam-macam helah dia ada. Maka kita disuruh untuk berlindung. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dengan nama Allah kita berlindung daripada kejahatan syaitan. Kita berlindung daripada tipu daya syaitan. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bila kita dah tahu benda ni, maka kita kena bersiapkan diri. Sebelum apa-apa kita kena banyakkan bertaubat. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian,
Nabi SAW orang yang banyak beristighfar. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah kata Nabi SAW dalam sehari istighfar lebih daripada 70 kali. Dalam hadis yang lain, Abu Hurairah kata Nabi SAW istighfar 100 kali. Para ulama kata al-adad yufidul kasrah. Yang dimaksudkan dengan bilangan tu nak tunjuk Nabi SAW banyak beristighfar. Mungkin ada di kalangan kita yang tertanya-tanya, untuk apa Nabi istighfar banyak-banyak? Bukankah Nabi ni laqad ghafarallahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar? Bukankah Nabi ni Allah Taala telah ampunkan dosanya yang terdahulu dan juga yang akan datang? Dah tu nak buat apa istighfar banyak-banyak ni? Patut kita banyak lagi istighfar. Kan? Patutnya kita banyak istighfar daripada Nabi. Nabi dosanya telah diampunkan oleh Allah yang terdahulu dan akan datang. Nabi maksum. Para ulama menyebutkan, yang pertama kerana Nabi SAW tu sendiri nak ajarkan kepada kita tentang bagaimana cara istighfar. Maksudnya Nabi SAW bila dia istighfar, dia bukan hanya istighfar untuk dia, tetapi li ta'limil ummah, untuk mengajar umat. Ya, untuk mengajarkan umat tentang tata cara untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, Nabi nak ajar bagaimana nak ajar kepada umat dia untuk sentiasa tawaduk. Kerana manusia ni, ya, seperti mana dalam hadis kan, Nabi SAW sebut, setiap anggota kita ni ada tanggungjawab untuk bersedekah. Kerana Allah Ta'ala bagi kita nikmat pelbagai ni, tanggungjawab untuk kita balas balik. So, di antara caranya adalah kita beristighfar kepada Allah, tunduk kepada Allah. Sebab itu Nabi pun salat sehingga bengkak kaki dia, cedera kaki dia. Sehingga Aisyah tanya, maka Nabi kata, afala akunu abdan syakura, tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Dan seorang hamba, apabila dia sampai kepada tahap rasa nikmat dalam beribadat, maka dia tak kira dah. Dia rasa dengan istighfar ni, sama ada aku berdosa ke ataupun aku tak berdosa, ia adalah satu nikmat untuk aku. Dan meninggikan darjat. Ya, meninggikan darjat seorang hamba apabila dia banyak beristighfar. Tuan-tuan, kita pun kena banyak beristighfar. Kita kena banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana firman Allah dalam hadis qudsi, Allah Taala kata, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunub jami'a. Ya, fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku. Hadis ni hadis panjang, riwayat Muslim. Wahai hamba-hambaku, engkau banyak melakukan dosa pada waktu malam dan siang. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kamu banyak melakukan dosa pada waktu malam, kamu banyak melakukan dosa pada waktu siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Dan aku mengampunkan dosa semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampun kepadaku, aku akan ampunkan kamu. Jadi kita kena banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita baca kisah Nabi Adam dan Iblis. Allah Azza wa Jalla mengulang-ulang, Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang kisah Adam dan Iblis di banyak tempat di dalam Al-Quran. Nak menyedarkan kepada insan yang menjadikan kamu mulia bukan kerana kamu tak buat dosa, tetapi yang menjadikan kamu mulia wahai manusia ialah apabila kamu sentiasa bertaubat dan kembali kepada Allah. Adam alaihi salam melakukan kesilapan. Iblis juga melakukan penderhakaan. Tetapi hukuman yang Allah Ta'ala beri kepada keduanya sangat berbeza. Satu Allah Ta'ala angkat sebagai Rasul. Satu lagi Allah Ta'ala laknat dia sampai ke hari kiamat. Yang membezakan bukan sebab dosa, kerana kedua-duanya melakukan kesilapan. Kedua-duanya melakukan kesilapan, kedua-duanya melakukan perkara yang Allah Ta'ala larang. Tapi satu lepas buat silap, minta ampun pada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan, kami telah melakukan kezaliman pada diri kami.
jika kamu tidak ampunkan kami dan tidak mengasihi kami, pasti kami akan menjadi dalam kalangan orang-orang yang rugi. Satu lagi, buat salah, langgar arahan Tuhan, tapi dia tak mau kembali. Dia tak mengaku kesalahan dia. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Dia rasa diri dia hebat. Dia berfalsafah. Kononnya sebab dia dicipta daripada api, Adam dicipta daripada tanah, maka dia lebih mulia daripada Adam alaihi salam. Maka membezakan hukuman itu bukan disebabkan kesalahan yang mereka lakukan, tetapi disebabkan bagaimana mereka berinteraksi dengan kesalahan dan kesilapan. Kita insan. Dalam hadis disebutkan Ibnu Adam khata'. Anak Adam itu banyak melakukan kesilapan. Ya, wa khairu khata'in tawwabun. Kullu ibni Adam khata' wa khairu khata'in tawwabun. Atau kama qala. Semua anak Adam ini melakukan kesilapan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan itu ialah orang yang bertaubat. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ini yang diceritakan di dalam Al-Quran. Tuan-tuan, para ulama berbincang tentang orang yang bertaubat tapi dia tak taubat daripada semua dosa dia. Katalah satu orang ni, dia ada dosa, dia ada package. Arak pun dia minum, zina pun dia buat, apa lagi? Mencuri pun ada. So dia nak taubat lah. Dia kata, wahai Tuhan, aku nak taubat daripada semua dosa-dosa aku, kecuali hak yang minum arak ni aku tak mau taubat lagi sebab nak minum lagi. Tapi yang lain ni aku taubat, wahai Tuhan, aku menyesal, wahai Tuhan. Betul-betul dia taubat, kecuali yang satu ni. Taubat dia sah tak? Taubat dia, kalau cukup syarat, insya-Allah Allah Ta'ala akan ampunkan. Nak beritahunya, Allah Azza wa Jalla itu sangat-sangat menerima taubat hamba-Nya. Walaupun dia tak bertaubat daripada semua dosa yang dia ada. Mungkin ada di kalangan kita yang kadang-kadang rasa, dia kata, Ustaz, saya ni bukan tak mau taubat Ustaz, tapi nantilah dulu. Sebab taubat ni kan susah. Sebenarnya tuan-tuan, taubat ni dia bukan susah untuk dilaksanakan. Mungkin susah pada jiwa kita lah. Tapi untuk melaksanakan taubat bukan susah. Apa para ulama sebut tentang rukun taubat? Rukun taubat yang pertama, para ulama sebut meninggalkan dosa yang kita buat. Yang kedua, kita menyesal atas dosa tersebut. Yang ketiga, kita azam tak mau buat lagi. Itu taubat lah. Itu kalau dosa dengan Tuhan lah. Kan dosa dengan Tuhan, tiga ni je. Satu orang, dia terkenang dosa dia, lepas tu dia kata, ish, tak bagus ada aku buat benda ni. Salah. Menyesal lah. Aku azam tak mau buat lagi. Kan? Once disebut macam tu je tuan-tuan. Kan? Bila disebut macam tu saja, sebenarnya secara hakikatnya dia dah taubat lah. Macam tu je Ustaz. Tak payah nangis-nangis ke Ustaz? Nangis tu bonus lah. Tak payah duduk atas tikar sejadah ke Ustaz? Tak payah nak buat solat sunat taubat ke Ustaz? Solat sunat taubat kan? Kan? Kan orang kata solat sunat taubat, bukan solat wajib taubat. Solat sunat taubat. Solat sunat maksudnya disunat. Kalau tak mampu nak solat, perempuan yang sedang haid, mana boleh solat? Jadi kalau ni dia tak tangguhkan taubat dia? Tak. Taubat perlu segera. Sebab kita tak tahu kita nak mati bila. Kan? Kalau dosa kita dengan Allah Azza wa Jal, kita boleh taubat bila-bila masa. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'an nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'al lail. Nabi SAW menyebutkan Allah Azza wa Jal membuka tangannya pada waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan dosa pada waktu siang. Dan Allah membuka tangannya pada waktu siang untuk menerima taubat orang yang melakukan dosa pada waktu malam.
Jadi oleh kerana tu, jangan bayang tangan Tuhan macam mana kan. Sifat Allah tak sama dengan makhluk. Seperti mana yang Nabi sebut, seperti itulah yang saya nukilkan. Maka nak bagi tahu Allah Azza wa Jal menerima taubat hamba. Yang susah ni apa dia? Yang susah ni kalau dosa kita dengan manusia lah. Ya. Dosa kita dengan manusia ni problem sikit. Kerana kita ada perincian dalam bab ni. Kan? Antaranya apa dia? Antaranya kalau orang tu tak maafkan ataupun kalau kita takut nak bagi tahu kat dia. Pertamanya kalau kita dah ambil hak dia, kita dah ambil harta dia, kena pulangkan balik kalau ada, kalau tak kita kena ganti rugilah. Kalau dosa tu berbentuk umpatan umpamanya. Kita pernah dulu mengumpat dia. Kita pernah dulu membawang dia contohnya kan. Tiba-tiba rasa nak taubat. Kena bagi tahu ke tidak? Saya ada huraikan dekat situ, saya tengok. Tuan-tuan, kalau tengok dekat muka surat ni, muka surat 36. Siapa yang ada buku boleh tengok muka surat 36. Kebiasaan daripada kita menunggu saat hari raya. Sekejap last sebelum kita berhenti. Saya cadang nak sampai muka surat 60. Tapi duk sembang-sembang baru muka surat 37. Tapi tak apa, insya-Allah akan datang ni kita laju sikitlah. Baik. Kebiasaan daripada kita menunggu saat hari raya Aidilfitri bagi memohon kemaafan. Amalan sebegini adalah baik. Malah pada hari raya Aidilfitri inilah dapat bertemu dengan sanak saudara dan rakan-rakan yang tinggal berjauhan. Maka masa yang diperuntukkan untuk berziarah juga dapat diisi dengan mohon kemaafan. Tapi bukan semestinya nak minta maaf kena tunggu hari raya. Okey, berdasarkan pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, kita perlu menyebut satu persatu kesalahan yang kita lakukan kepada mereka. Bukan sekadar mohon maaf secara umum. Kita perlu nyatakan secara terperinci bila kita lakukan kesalahan tersebut, di mana kejadiannya dan apa yang kita buat. Saya minta maaf dekat awak, saya ada dosa. Kena bagi tahu dosa apa. Sebab sebagian ulama mazhab Syafi'i kata, berkemungkinan orang yang kita buat salah tu, dia boleh maafkan satu dosa, tapi dia tak boleh maafkan dosa kita yang lain. Sebab tu kena perincikan satu-satu. Awak kata apa kat saya? Saya kata awak hitam legam. Contohnya. Yang ni saya betul-betul marah. Yang ni betul-betul marah saya. Ni saya tak boleh minta maaf. Lagi? Saya kata awak tak handsome. Tak apa, yang ni orang tak percaya. Kalau awak cakap pun orang tak percaya sebab saya handsome. Contohlah kan. So ada orang dia boleh maafkan satu dosa, ada orang dia tak boleh maafkan. Ini mazhab Syafi'i. Baik. Sebab tu dia kata ini kerana mungkin manusia akan memaafkan pada satu kesalahan mengumpat dan mungkin tidak memaafkan kesalahan umpatan yang lain. Ini Imam Nawawi sebut. Ya. Menurut mazhab Hambali dan pandangan kedua dalam mazhab Syafi'i pula, cukup sekadar kita memohon Allah ampunkan orang yang kita umpat. Katalah kita mengumpat dia tak tahu. Dia tak tahu kita mengumpat dia. Kita nak minta maaf macam mana? Mazhab Hambali kata, dan pendapat yang kedua lah dalam mazhab Syafi'i, dia kata cukup hanya sekadar kita mohon Allah Ta'ala ampunkan, istighfar. Ya Allah ampunkanlah orang yang aku umpat ni. Ya Allah tolonglah angkatkan darjat dia. Dia kata memadai. Sebab apa? Sebab kalau kita pergi cakap kat dia, takut kita akan mengeruhkan hubungan ukhuwah. Macam saya ingat dalam masalah ni semua pergi convert jadi Hambali lah kot kan. Semua convert jadi Hambali lah. Sebab apa? Tak payah cakap ustaz, senang sikit kan. Tapi Ibn Utsaimin dia kata tidak dinafikan dalam masalah ini, kalau kita bagi tahu tu lebih bagus dia kata, tapi kena tengoklah. Kalau kita percaya yang bila kita bagi tahu dia boleh maafkan kita, maka kita minta maaf dan kita sebut satu-satu. Tapi kalau kita rasa dia ni tak boleh ni, akan menyebabkan keruh lagi keadaan, kita istighfar kepada Allah untuk dia. Ya Allah ampunkan dosa dia, ya Allah ampunkan kesalahan dia, ya Allah angkatkan darjat dia, dan kita sebutkan di mana yang pernah kita umpat dia, kita sebutkan kebaikan dia, kita sebutkan jasa dia, kerana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal hasanat yuzhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan itu akan memadam keburukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kesalahan kita yang kita buat pada orang ni. Ya, sebab itu Nabi SAW pun dalam hadis, Nabi SAW menyebutkan wa atbi'is sayyi'atal hasanah tatba'uha ataupun tamhuha, kan? Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Setiap daripada kejahatan yang kita buat, setiap dosa yang kita buat, lepas tu pastikan kita buat kebaikan, supaya kebaikan itu dapat memadam keburukan yang ada. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.
Saya ingat itulah lebih kurang saya boleh ceritakan berkenaan dengan mukadimah untuk bersedia untuk mati ni. Saya serahkan balik pada tuan moderator. Silakan. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah. Pertamanya saya nak minta izin dulu pada Dr. Zaimi kalau kita boleh extend masa sedikit sebab soalan masuk seperti peluru pandu. Agak banyak soalan yang masuk, soalan yang hebat-hebat, yang bagus. Jadi mungkin Dr. Zaimi pernah ambil YY PhD sebelum ni. So sekarang ni ada YY yang kedua lah. InsyaAllah. Cuma Dr. Zaimi, Alhamdulillah kita ada viewers yang agak ramai juga. Bersyukur kepada Allah SWT. Mungkin banyak yang berminat dengan topik untuk mengetahui berkaitan dengan kematian. Jadi saya akan pilih beberapa soalan. Tapi pertamanya doktor izinkan kita extend sikit, takut doktor ada urusan lain ke. Tak lama lah, dalam pukul 3-4 pagi kita stop lah. Tak, maksud saya maksudnya dalam 15 minit macam tu lah. Okay. Boleh tak? Yang mana je lah ya. Tak apa, jawapan saya ringkas pun okey lah. InsyaAllah soalan ni mungkin ada yang akan berulang sebab saya tengok kita dah habis sampai ke bab yang keempat, Alhamdulillah. Lebih kurang pada muka surat 36. Mungkin nanti dalam sesi yang kedua boleh habiskan lagi. Jadi ada soalan yang mungkin kita akan simpan untuk pada bab yang sepatutnya lah. Baik, saya nak tanya dulu. Pertamanya Ustaz, bila kita tengok Quran, contoh dalam surah Al-Mulk, surah 67 ayat 2 yang Ustaz baca tadi, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam surah Al-Baqarah surah 2 ayat 28 tak silap saya, yang kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Banyak ayat Quran disebut dia mulakan dengan mati baru hidup. Mungkin Ustaz ada, kenapa dimulakan dengan mati dengan hidup Ustaz? Okey. Mati dulu kemudian hidup. Baik. Kalau kita tengok memang betul lah. Allazi khalaqal mauta wal hayata, kan. Diciptakan mati dulu, maksudnya disebut mati dulu sebelum hidup. Kemudian wa kuntum amwatan fa ahyakum, kan, dijadikan kamu mati dulu, lepas tu dihidupkan kamu. Summa yumitukum, kemudian baru dimatikan semula kamu, ya. Baik. Sebenarnya telah disebutkan pun dalam buku saya ni, muka surat 1. Kalau baca tu dapatlah, kan. Saya kata kat situ, Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran berkata bahawa perkataan kematian didahulukan daripada perkataan kehidupan kerana kematian itu lebih dekat. Sebab hidup kita ni yang mana yang lepas-lepas tu dia akan meninggalkan kita jauh, kan. Kematian tu makin mendekat dengan kita. Kematian tu makin dekat. Makin lama makin dekat, makin lama makin dekat, supaya Allah Taala nak suruh kita bersedia. Baik. Tengok muka surat 2. Boleh jadi juga kerana asal manusia daripada tiada kemudian diwujudkan. Asal manusia kan mati. Tak ada. Kemudian dihidupkan. Maka diikut step lah. Mati, lepas tu wujud. Jadi maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala dahulukan mungkin kerana nak bagi tahu kat kita kematian itu sentiasa menghampiri kamu dan kehidupan yang kamu telah lepaskan itu sebenarnya akan makin lama makin menjauhi kamu, supaya kita bersedia. Yang kedua, berkemungkinan kerana kita ni memang asalnya kita mati dulu, lepas tu barulah kita dihidupkan supaya kita tak lupa diri. Kamu akan mati semula seperti mana kamu asalnya kamu tidak ada roh. Asalnya kamu tidak ada kehidupan pun, Allah Taala ciptakan kamu daripada tiada dan kamu akan mati semula dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Alhamdulillah, jawapan yang baik. Rupanya dah ada jawapan pada muka surat pertama dan kedua. Alhamdulillah. Okey Ustaz, tadi soalan daripada Muhammad Alif lah. Seterusnya soalan daripada Dr. Tengku Faris. Antara soalan yang menarik juga iaitu kadang-kadang banyak orang ni dia kata macam mana kita nak tahu kematian tu adalah husnul khatimah atau sebaliknya. Adakah betul Allah menilai amalan sebelum mati itu adalah satu penentu kepada husnul khatimah dan sebaliknya. Kalau kita nak tambah sikit soalan ni, kadang-kadang kita cepat ambil judgement kat orang. Bila kita pergi tengok orang ni kubur dia 40 tahun tak terkacau, maknanya dia orang yang soleh. Sedangkan di Vatican City ada je, kan, kita tengok benda yang sama berlaku pada agama-agama lain juga. Jadi itu satu. Yang keduanya, kalau kita tengok jenazah tak baik, bertukar warna dan sebagainya, kita cepat buat judgement, maknanya dia ni teruk sangat masa hidup dia. Dan kita pun sebelum ni ada rancangan Tok Adi something saya tak ingat lah rancangan apa, kan, tapi maksudnya kita banyak stigma masyarakat macam tu. Dia akan nilai seseorang tu ketika dia mati macam mana, maka dia anggap itu sebagai satu kematian untuk dia. Jadi poinnya ialah husnul khatimah tu macam mana? Okey. Baik, yang pertama sekali saya nak bagi satu mukadimah dulu lah, iaitu
selagi mana manusia itu mati sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, dan tidak ada dalil yang jelas menyebutkan secara spesifik nama dia dalam syurga ataupun dalam neraka, so kita ahli sunnah wal jamaah kena mengatakan sesiapa yang mati daripada kalangan orang Islam dan nama dia tak disebut secara spesifik dalam Quran ataupun sunnah dia dalam syurga atau neraka, kita kata huwa tahtal masyiah, dia berada di bawah kehendak Allah. Dia di bawah kehendak Allah. Maksud kita tak boleh kata dia ni confirm syurga, dia ni confirm neraka, tak boleh. Melainkan kena ada dalil yang spesifik. Contoh, macam hadis yang mengatakan bahawasanya Khadijah dalam syurga, hadis yang mengatakan bahawasanya Abu Bakar dalam syurga, hadis yang mengatakan bahawasanya Hamzah dalam syurga. Yang ni kita boleh sebut sebab Nabi SAW telah spesifikkan mereka di dalam dalil yang jelas. Selain daripada itu, kita tak boleh kata. Sehingga kan orang yang mati syahid di medan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menegur para sahabat, menegur orang di zaman dia yang mengatakan kamu ni sikit-sikit nak kata fulan syahid, wala'allahu qad awqara rahilatah. Mungkin dia ni pergi perang bukan ikhlas pun. Contohnya kan dia pergi tu nak dapatkan harta rampasan aja. Umar kata. Jadi kita bila berhadapan dengan isu orang mati dan sebagainya ni, kita tak boleh kata confirm dia syurga, confirm dia neraka. Kerana dalam hadis Nabi SAW menyebutkanlah, hadis Bukhari, Nabi kata faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Nabi buat bai'ah dengan sahabat-sahabat dia, hadis Ubadah bin Samit dalam hadis Bukhari bab-bab yang awal. Nabi kata Nabi buat bai'uni ala alla tusyriku billahi syai'a wala tasriqu wala taznu wala taqtulu auladakum wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wala ta'suni bi ma'ruf. Sampai ayat yang ni Nabi kata berjanjilah dengan aku, berbai'ahlah dengan aku, kamu tidak melakukan syirik pada Allah, kamu tidak berzina, kamu tidak mencuri, kamu tak bunuh anak kamu, dan kamu tidak buat fitnah yang disebarkan oleh tangan dan kaki kamu, dan kamu tidak menderhaka aku dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Kemudian ujung tu Nabi kata apa? Faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang melaksanakan, memenuhi janji ni, pahalanya tetap di sisi Allah. Waman asaba min dzalika syai'a fa'uqiba fid dunya fahuwa kafaratullah. Sesiapa yang langgar salah satu daripada perjanjian yang dia dah buat dengan aku ni, kan, kemudian dia dihukum dalam dunia, itu adalah sebagai kafarah untuk dia, penyuci dosa dia. Waman asaba min dzalika syai'a fasatarahu Allah. Siapa yang buat benda-benda ni tapi Allah Ta'ala tutup dosa dia, tak ada siapa tahu, tak kena tangkap dia, fahuwa ilallah. Nabi kata urusan dia kembali kepada Allah. Insya'a aqabahu wa insya'a afa anhu. Jika Allah Ta'ala mahu, Allah Ta'ala boleh ambil tindakan kat atas dia, boleh azab dia. Kalau Allah Ta'ala mahu juga, Allah Ta'ala boleh ampunkan dia. Ini mengingatkan kita berkenaan dengan hadis bitaqah. Hadis bitaqah dalam Sunan Tirmizi. Siapa yang biasa baca Sunan Tirmizi, dia akan dengar hadis bitaqah, hadis kad kecil, hadis kertas kecil. Dalam hadis Nabi SAW cerita, Nabi kata, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati yawmal qiyamah ala ru'usil khalaiq. Innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamah. Allah Ta'ala akan pilih satu orang daripada kalangan umat aku, diletakkan di depan semua makhluk yang ada. Fayanshuru alaihi 99 sijillah. Tuhan akan bentangkan pada dia 99 buku besar. Kullu sijillin mithli maddil basar. Kullu sijillin mithlu maddil basar. Setiap daripada buku tu, besar dia tu seluas mata memandang. Satu. Ada 99 buah. Apa dalam tu? Dosa dia. Lepas tu Tuhan tanya dia, atunkiru min hadha syai'a? Adakah kamu nak bantah benda ni? Ada apa-apa nak bantah? Tuan-tuan, ini insya-Allah saya akan hurai panjang pada kuliah akan datang lah. Cuma nanti apa Dr. Husuk ingatkan saya tinggalkan persoalan ni supaya tuan-tuan datang
kuliah akan datang. Hadir kuliah akan datang. Persoalannya kenapa Tuhan tanya? Tuhan tak tahu. Tuhan tahulah. Tak payah tanya pun Tuhan tahu. Tak payah timbang pun Tuhan tahu kita nak masuk syurga ke nak masuk neraka lah. Tapi Tuhan tanya. Persoalan dia, kenapa Tuhan tanya? Tapi tak apalah. Sebab Nabi kata Tuhan tanya. Kita kena tanya, kenapa Tuhan tanya? Jawapan dia, insya-Allah kuliah akan datang. Cuma Tuhan tanya, "Atunkiru min hadza syai'a?" Kau nak bantah apa-apa tak yang ada dalam buku ni? "Azalamaka katabatil hafizun?" Adakah malaikat aku yang menulis catatan-catatan amalan kau ni telah melakukan kezaliman pada kau? Dia kata, "La ya Rabb." Tak ada wahai Tuhan. Tak nak bantah apa. Tak ada kezaliman pun. Maka keluar satu kad kecil. Fiha la ilaha illallah. Ada kad kecil, dalam dia ada kalimah syahadah. Adalah satu. Dia ni beriman lah, maksudnya dia ada kalimah syahadah pada dia. Tapi amalan dia banyak. Amalan jahat dia banyak. Satu kad je. Maka Tuhan kata, "Uhdur waznak." Bawa timbangan kamu, kita timbang. Dia tanya, "Ya Rab, ma hadhihi al-bitaqah ma'a hadhihi sijilat?" Ya Allah, dia kata, "Ya Rab, wahai Tuhanku, macam mana nak timbang yang besar-besar 99 dengan satu kad yang kecil nak letak sebelah?" Mizan ni dia dacing kan? Dia dacing. Kalau letak sebelah 99 buku besar, sebelah lagi letak kad kecil, kita tahu jawapan. Tuhan kata apa? "Fa innahu la zulma 'alaika al-yawm." Hari ni tak ada kezaliman pada kamu. Fawudi'atil bitaqah fi kaffah wal sijillat fi kaffah. Diletakkanlah satu kad dekat sebelah ni, satu buku-buku yang 99 tu letak sebelah ni. Fatashatil sijillat wa thaqulatil bitaqah. Dengan kehendak Allah, kad tu jadi berat. Buku 99 tu terangkat. Fala yasqul ma'asmillahi syai', kata Nabi. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat berbanding nama Allah. Para ulama bahaslah, macam mana pula boleh jadi macam ni? Sebahagian ulama kata, dia ni beriman, setelah dia beriman, dia meninggal. Maka dosa dia itu terampun lah. Ada yang kata tak, dia membuat dosa, tapi Allah memang saja nak ampun dia. Ada orang-orang yang istimewa, tapi tak semua. Kerana ada je yang dibakar. Ada je yang masuk neraka dulu. Tapi nak bagi tahunya, kita ahli sunnah wal jamaah dengan kepercayaan kita, kita tidak boleh memastikan dengan pasti mana-mana orang yang mati di kalangan kita sebagai ahli syurga atau ahli neraka, melainkan dengan dalil yang spesifik. Bila ada dalil, kita sebut. Itu yang kedua. Itu yang pertama. Yang keduanya, betul ke pengakhiran itu merupakan penentu? Ya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu berdasarkan kepada yang terakhir, yang penutup. Kan kalau orang tu penutup dia iman, dia beriman di akhirnya, dapatlah dia kelebihan amal, orang kata apa, dihitunglah semua amalan-amalan dia. Tapi kalaulah kata macam hadis tadi lah yang Nabi sebut tu, hatta ma yakunu bainahu wa baina al-jannah illa dhira', hanya tinggal sejengkal aja dia dengan syurga, fayamalu bi amali ahli nar, tiba-tiba dia jadi kufur umpamanya. Dia jadi kufur, dia jadi kafir, dia jadi murtad dengan pilihan dia, dia mati dalam kufur. Adakah dikira semua amal baik dia sebelum ni hancurlah? Kerana apa? Kerana dia mati bertemu dengan Allah dalam keadaan kufur. Jadi sebab itu saya katakan, penentu yang di akhir ni sangat penting. Pastikan di akhir-akhir hayat kita tak tahu bila lah. Sebab tu kita kena bersedia sentiasa untuk menjadikan amalan kita ni sentiasa berada dalam ketaatan. Okey. Adakah husnul khatimah? Para ulama menyebutkan adalah. Husnul khatimah ni memang ada. Contohnya dia mati dalam keadaan sedang melakukan ibadat kepada Allah. Dah tentulah dia punya mati itu menunjukkan sesuatu yang baik sebab dia sedang beribadat kepada Allah. Dia mati dalam keadaan sujud. Dalam hadis Nabi kata, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Manusia ni paling dekat dengan Allah waktu dia sujud. Tiba-tiba dia mati dalam keadaan dia sedang sujud pada Allah. Dah tentulah mati dia lebih baik daripada orang yang mati dalam keadaan mencuri, orang yang mati dalam keadaan buat maksiat, orang yang mati dalam keadaan minum arak. Jadi husnul khatimah itu ada, tetapi adakah
kita boleh hukum orang berdasarkan kepada itu semata-mata? Tak boleh lah. Maksudnya kita nak confirmkan dia neraka, nak confirmkan dia syurga hanya semata-mata yang tu tak boleh. Kerana wallahu hasibuh. Allah Ta'ala akan nilai kehidupan dia secara keseluruhannya. Allah Ta'ala akan timbang amalan dia untuk menunjukkan keadilan kepada dia. Jadi itu jawapan dia lah. Husnul khatimah itu ada, itu merupakan kita panggil sesuatu perkara yang istiqnas. Kita boleh gunakan untuk mengembirakan jiwa kita, tetapi tak boleh dijadikan sebagai hujah untuk mengatakan dia confirm syurga, yang ni confirm neraka. Tak boleh. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, penjelasan yang baik. Nanti kita akan jelaskan lebih panjang pada minggu depan, Ustaz, insya-Allah. Jadi kita jangan cepat menghukum orang lah kan. Kita pun tahu bila dia sakit dan sebagainya, mungkin kafarah menyucikan dosa dia, insya-Allah. Nanti kita tu Yusuf, lupa. Ya. Siapa yang baca syarah Syekh Utsaimin, Syekh Muhammad bin Saleh bin Utsaimin, waktu dia mensyarahkan hadis Riyadhus Salihin, dia ada huraikan benda ni. Dia kata Nabi SAW sebelum wafat, Nabi sakit, dia kata bagus bagi orang mukmin ni waktu nak meninggal, bagus juga kalau Allah Ta'ala bagi dia sakit yang dia boleh tanggung, sebagai persediaan yang dia ni nak pergi dan sebagai kafarah untuk dia. Sebab tu kita jangan katalah bila sampai ke Mekah dah tak boleh jalan, itu banyak dosa lah tu. Allah Ta'ala nak cuci dosa dia. Tapi kita ni takut istidraj pula untuk kita, tak sakit-sakit pun kan. Banyak ngata orang tapi tak sakit pula kan. Takut istidraj untuk kita. Jadi kena muhasabah diri jugalah. InsyaAllah nanti dalam bab yang ketujuh mungkin boleh bahas lebih panjang. Okey Ustaz, soalan seterusnya berkaitan dengan takdir atau berkaitan dengan ajal ni. Kita tahu tadi Ustaz kata ajal ni Allah je yang tahu bila dan sebagainya. Jadi mungkin ada sebahagian hadis bila kata silaturahim boleh panjangkan umur kan, ataupun doa boleh mengubah takdir. So mungkin ada perbahasan takdir mubram, muallaq dan sebagainya secara ringkas, Dr. Zami. Okey. Apa yang ada pada ilmu Allah itu tidak berubah. Maksudnya Allah Ta'ala telah menentukan dengan tetap. Pada catatan Allah itu tidak berubah. Tetapi yang berubah itu yang kata silaturahim boleh memanjangkan kita panggil wa yunsa lahu fi atharih kan. Boleh memanjangkan umur dan juga yuwassa lahu fi rizqih, iaitu meluaskan rezekinya. Yang ni dia adalah pada catatan malaikat. Demikian yang disebutkan oleh para ulama. Maksudnya Allah Azza wa Jal akan memberikan kepada malaikat ini arahan. Malaikat ni Allah Ta'ala kata pada dia, hamba aku ni akan mati pada sekian-sekian. Kalau dia berdoa pada waktu sekian, kau panjangkan umur dia lagi. Pada Allah Ta'ala tahu dah. Pada Allah Ta'ala tahu dia memang akan berdoa. Allah Ta'ala nak bagi tahu pada malaikat dunia ni berjalan dengan sebab dan musabab. Dunia ni berjalan dengan sebab dan akibat. Dengan sebab tu Allah Ta'ala bagi panjang. Pada catatan malaikat dengan ilmu Allah itu, mungkin Allah Ta'ala bagi tahu kat dia, hamba aku ni akan mati pada sekian. Kalau dia berdoa, aku tambah lagi. Kau tambah lagi pada dia. Jadi, dia pun doa. Allah Ta'ala tahu dia akan doa. Sebab tu Allah Ta'ala panjangkan. Begitulah maksud dia. Baik Ustaz, saya nak gabungkan ada dua soalan yang menarik Ustaz. Satunya berkaitan dengan hadis. Kita tahu ni soalan daripada Syamrin. Hadis yang lebih kurang maksudnya sesungguhnya mayat diazab dengan tangisan keluarga terhadapnya. Kan ini berkaitan dengan mayat lah. Mungkin Ustaz boleh uras ringkas berkaitan dengan hadis ini dulu. Okey. Ini hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari pun ada. Bahkan hadis ni termasuk dalam hadis yang dikritik oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Al-Zarkashi, Al-Imam Zarkashi membawakan hadis ini sebagai salah satu contoh dalam contoh-contoh yang Aisyah mengkritik para sahabat yang membacakan hadis ni. Bahkan Aisyah mengatakan dia menggunakan Quran, wala taziru waziratun wizra ukhra. Satu orang dia tak tanggung dosa orang lain. Kan kita bila berdosa ni kita tanggung dosa kita je, kita tak tanggung dosa orang lain. Mana-mana hadis yang menyebutkan orang lain tanggung dosa orang lain secara tidak ada apa-apa orang kata apa kesalahan daripada dia, itu petanda hadis itu tak betul lah. Maka sebab itu Aisyah menolak hadis ni. Aisyah bukan menolak hadis ni secara total, tak. Aisyah menolak lafaz yang dinukilkan oleh para sahabat. Bahkan Aisyah mengatakan yang disebutkan oleh Nabi SAW bukan begitu. Yang disebutkan oleh Nabi adalah Nabi melalui kubur orang Yahudi. Nabi tengok dia menangis. Ahli keluarga dia menangis ke atas kematian dia.
Maka Nabi SAW pun menyebut hadis, Nabi kata mereka yabkuna 'alaiha. Mereka menangis ke atas dia sedangkan dia diazab di dalam kubur dia. Itulah lafaz yang yang Aisyah nukilkan. Tetapi bila kita tengok dalam kitab-kitab hadis, sebenarnya bukan seorang je sahabat yang riwayat macam tu. Kan? Bukan seorang je sahabat yang riwayat dengan lafaz macam tu. Sebenarnya banyak lagi. Beberapa orang sahabat juga menukilkan dengan lafaz yang sama. Jadi kita boleh katakan kritikan Aisyah ni kita hormat, tetapi nak kata salah 100% ataupun kritikan Aisyah ni betul 100%, kita kena tengok baliklah. Sebab apa? Sebab beberapa orang sahabat menggunakan lafaz yang sama. Menggunakan lafaz yang sama. Jadi Aisyah punya pandangan tu macam ada asas, okey. Tapi riwayat yang Aisyah tolak tu kita tak boleh tolak secara 100%. Para ulama cuba untuk meletakkan takwilan. Mereka cuba untuk mengharmonikan di antara hadis Nabi SAW ni dengan ayat Quran yang Allah Ta'ala kata satu orang tak tanggung dosa orang lain. Di antara tafsiran yang masyhur ialah dia ni diazab disebabkan oleh kerana dia ada beberapa takwilan lah. Saya bawakan yang masyhur ya. Ada yang kata Nabi SAW maksudkan dalam hadis ni dia tu diazab kerana dia tidak memberikan ilmu yang benar kepada anak-anak dia, kepada keluarga dia. Dia cuai dalam memberikan ilmu dalam mendidik anak-anak dia sampai anak-anak dia tak tahu mana yang betul, mana yang salah, sampai buat benda yang haram. Sebab tu bila anak dia menangis meratap atas mayat dia, dia diseksa kerana dia cuai terhadap tu. Sebab dulu kalau orang katakan orang perempuan ni kalau dia buat dosa, suami dia tanggung. Kalau dia buat dosa, kalau dia tak kahwin lagi, ayah dia tanggung. Sebenarnya kurang telitilah. Ada benarnya, tapi ada juga dosa yang orang perempuan buat, dia kena tanggung sendiri. Sebab tu dalam Nabi sebut dalam hadis pun Nabi beri peringatan kan kepada orang perempuan supaya jangan buat dosa. Bila yang suami ni ataupun yang ayah ni kena tanggung dosa anak perempuan dia dan isteri dia, bila dia cuai terhadap tanggungjawab dia, dia tak bagi tahu apa yang sepatutnya, maka sebab tu dia kena azab. Sama juga macam yang mati ni. Bila Nabi kata innal mayyita yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi, mayat akan diazab disebabkan tangisan ratapan keluarganya ke atas dia. Nabi maksudkan dia ni masih hidup, dia tak ajar pun anak dia benda yang betul dengan benda yang tak betul sampai anak dia tak tahu tentang isu agama. Benda yang sepatutnya dia ketahui dia tak tahu. Sehingga kan mereka meratap buat benda yang haram. Maka dia diazab bukan sebab ratapan tu. Dia diazab sebab kecuaian dia tak bagi ilmu kepada anak dia, kepada isteri dia dengan ilmu yang benar sehingga meratap. Itu yang pertama. Yang kedua, tafsiran ni paling masyhur, iaitu para ulama kata yang dimaksudkan oleh Nabi SAW ialah dia yang pesan kepada anak dan isteri dia untuk meratap kat dia. Contohnya, bila dia tengah nazak nak meninggal dunia ni, dia kata, "Mai jap. Kan? Nanti kalau aku mati, hang nangis lebih sikit. Nangis lebih sikit. Bagi orang nampak aku ni ada nilai lah. Kita kan, kata Ustaz kan, kalau kita mati, orang lain ketawa, musibah. Kan? Ramai orang ketawa. Siap update Facebook. Ha. Mati dah mangkuk ayun ni. Menunjukkan kita ada something wrong lah. Orang jahiliah, dia tak mau benda tu berlaku. Dia siap pesan, kalau saya mati, menangis. Kan sebelum ni pun ada budaya kan, upah orang untuk menangis. Kan ada kan? Saya tak ingat budaya mana tapi adalah dulu. Dia siap upah. Ustaz, yang kes Hamzah Ustaz. Hamzah yang Nabi sedih ketika tak ada siapa nak menangis untuk dia kan. Tapi itu sebelum larangan meratap. Ya, yang tu belum. Yang tu sebelum. Itu awal lagi kan. Tapi nak bagi tahunya, dia ni pesan dia saja. Nanti kalau aku mati, menangis lebih sikit. Jadi orang tu menangis atas pesanan dia. Dia yang ajar. Jadi maksudnya dia bukan diazab disebabkan amalan orang, tetapi dia diazab atas ajaran dia sendiri. Itu maksudnya. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, kalau orang ha dekat kita. Tapi contoh dalam kes lain Ustaz, di mana ada soalan daripada sebagian orang kata
boleh tak kita mengucap laknatullah kepada mereka yang jelas yang berada dalam neraka seperti syaitan, iblis, Abu Talib dan sebagainya? Ataupun mungkin kalau saya nak tambah sikit Ustaz, kalau kes-kes musuh Islam ke dan sebagainya yang kita nampak dia mati, kemudian orang buat status laknatullah kan. Jadi ada yang sampai kata padan muka, kekal dalam neraka. Macam mana komen Ustaz? Okey. Baik. Yang ni pertama sekali saya nak sebut jugalah, untuk laknat orang ni dia ada dua kategori. Dia ada dua kategori. Laknat secara umum dan laknat secara spesifik. Laknat secara umum ni maksudnya kita sebutlah laknat Allah ke atas orang yang berdusta. Laknat Allah ke atas orang yang zalim. Kan? Ataupun kita kata laknat Allah ke atas orang kafir secara umum, dia tak sebut nama. Ataupun laknat Allah ke atas pelaku maksiat. Kan? Yang ni tak ada masalah. Ataupun kita kata laknat Allah kepada sesiapa yang melakukan maksiat umpamanya. Yang ni tak ada masalah. Okey? Baik. Yang tu okey. Sebab kita laknat secara kita panggil apa, mujmal ataupun secara mutlak. Seperti mana Nabi SAW pun sebut, la'anallahu al-yahuda wan nasara. Laknat Allah melaknat golongan Yahudi dan Nasara. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut la'ana Rasulullah SAW ar-rash wal murtashi. Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi rasuah dan orang yang menerima rasuah. Jadi kalau kita sebut secara umum tanpa menyebut nama, yang tu dibenarkan. Yang tu tak ada masalah. Okey, tetapi ya, untuk melaknat orang yang sesuatu orang individu ataupun makhluk secara spesifik. Okey, dia ada tiga kategori lah. Yang pertama orang yang beriman, yang ni memang tak boleh lah. Kan? Yang ni memang tak boleh. Sebab itu Nabi SAW sebut laisal mu'min bita'an wala la'an. Nabi orang mukmin ni bukan orang yang suka mengutuk dan bukan orang yang suka dia bukan pelaknat. Okey. Kalau dia itu kafir ataupun fasik, dia banyak buat dosa umpamanya kan. Dia memang dikenali sebagai orang yang jahat lah. Okey. Kalaulah ada nas yang menyebutkan yang dia tu memang dilaknat secara jelas, macam iblis, macam Firaun, macam Abu Lahab, macam Abu Jahal, yang ni tak ada masalah. Okey, yang ni dibenarkan. Tetapi melaknat orang kafir ataupun fasik secara spesifik dan dalil tidak menyebutkan secara spesifik nama dia tu dilaknat ataupun tidak. Kan? Contohnya macam dia tu penjual arak ataupun dia tu jenis menderhaka pada ibu bapa. Contohnya kan. Adakah boleh? Yang ni ulama ada beza pendapat lah. Ada yang kata tak boleh secara mutlak walaupun kafir. Ada yang kata boleh pada kafir, bukan orang fasik. Ada yang kata boleh secara secara mutlak. So ada tiga pendapat. Ada tiga pendapat secara umumnya. Okey? Kalau orang kata apa, kalau tanya saya lah. Kalau tanya saya, laknat secara umum, okey. Maksudnya, Allah melaknat orang-orang yang zalim. Allah melaknat orang-orang yang kafir. Allah melaknat orang-orang yang melakukan maksiat. Yang tu okey. Tetapi kalau laknat secara spesifik ni kena tunggu dalil yang jelas, yang menyebutkan nama dia secara spesifik, itu lebih selamat lah. Itu lebih selamat. Wallahu a'lam. Okay, Ustaz, 10.40 saya akan limitkan pada 3 soalan je. Kalau tak nanti banyak akan masuk insya-Allah. Yang soalan lain tu kita bawa ke sesi yang kemudian insya-Allah. Satu lagi Ustaz, lupa. Ya. Ada satu lagi nak tambah. Berkenaan dengan laknat iblis ni, walaupun kita kata boleh lah. Walaupun kita kata boleh, dalam hadis pun Nabi SAW pernah melaknat iblis yang mengganggu Nabi waktu solat kan. Al-anuka bila'natillah. Tetapi Nabi SAW dalam hadis Musnad Ahmad, Nabi tak apa suka. Sahabat ni jadi apa-apa je laknat iblis. Ta'isa iblis. Celaka iblis. Celaka iblis. Nabi tak suka. Kalau disebut tu, orang kata apa, dalam keadaan yang ada manfaat tak apa. Tapi jadi apa-apa, terkena musibah pada kita, kita pergi laknat iblis. Nabi tak suka. Nabi kata syaitan suka benda tu. Sebab syaitan memang nak jadikan lidah orang Islam ni kotor.
Jadi kita jangan laknat pada perkara-perkara yang tidak perlulah. Jaga lidah. Wallahu a'lam. Dikatakan dia akan jadi lagi besar, Ustaz kan? Ya, ta'azama hatta yakuna mislal bait, Nabi kata. Dia akan jadi besar sehingga macam rumah. Jadi kita bila apa-apa sebut auzubillah ya lah. Okey Ustaz, gini, ini soalan ni agak penting juga Ustaz. Kita tahu kehidupan kita ni kadang-kadang terlibat dengan dosa. Macam ada sebagian orang dia kata macam mana nak taubat dalam masa yang sama dia tak mampu meninggalkan dosa tu kerana ketagihan. Masa dia nak bertaubat tu dia bertaubat sungguh-sungguh tapi dia hanya buat contoh macam merokok dan sebagainya kan. Itu yang pertama. Yang keduanya sebab dia rasa susah, dia dah cuba, dia dah juhud, dia dah buat apa yang dia nak mampu tapi dia masih tergelincir. Jadi kadang-kadang dia rasa macam dia buat dosa, dia bertaubat, buat dosa, bertaubat. Dia rasa macam benda tu tak elok untuk diri dia. Dan juga dia nak tahu adakah petanda yang Allah telah maafkan dia. Maksudnya taubat, macam mana dia tahu yang itu diterima oleh Allah SWT? Okey. Soalan yang pertama tadi, itu benda yang sangat-sangat merunsingkan kita semua sebenarnya, bukan hanya orang yang bertanya je. Saya pun sama juga. Kadang-kadang ada benda yang kita buat, kesalahan yang kita buat, masa kita lepas kita buat tu kita taubat. Kita kata ya Allah, aku tak nak ulang balik benda ni. Buat juga kan. Tapi jangan jadikan itu sebagai satu penghalang kita untuk bertaubat. Kerana kita tak tahu adakah betul-betul kita akan ulang pada masa akan datang ataupun tidak. Sebab saya ingat tak saya sebut tadi, syaitan ni dia akan gunakan kekuatan dan kelemahan ini. Dia akan kuatkan, dia kata, kamu kalau minta maaf pada Tuhan pun, kalau taubat pada Tuhan pun, kamu ulang balik, hentilah. Jadi kita pun tak jadi. Lepas tu kita mati. Alangkah baiknya kalau satu orang hamba Allah, dia bertaubat, azam betul-betul tak mau buat lagi, lepas tu dia ulang, dia taubat lagi, dia azam masa tu memang tak mau buat lagi, lepas tu dia mati. Maksudnya dia mati dalam keadaan dia sempat bertaubat. Dan kita kena ingat bila taubat ini sah saja, semua dosa-dosa kita gugur. Yang sebelum itu. Bahkan para ulama berbahas, kalau satu orang dia taubat, dia azam dalam diri dia, aku tak mau ulang lagi. Kan, dia azam pada diri dia, aku tak mau ulang lagi. Aku menyesal dah ni, aku menyesal dah, aku tak mau ulang lagi. Aku tahu benda yang aku buat tu salah. Aku tinggalkan. Taubat dia sah. Bila dia ulang balik, katalah pada masa akan datang lepas dia taubat 2-3 hari tu, dia ulang balik. Dosa yang lama-lama sebelum taubat tu tak kembali dah. Ni dosa baru ni, kena taubat lain. Itu maksudnya. Jadi sebab itu saya katakan, jangan jadikan itu sebagai penghalang. Berterusan. Orang mukmin ni, kan Nabi pun sebut kan, jaddidu imanakum. Sentiasa perbaharui. Jadikan iman kamu seperti asal. Jadi taubat itu kena sentiasa. Sebab tu Nabi pun istighfar tu 100 kali. Sebab nak bagi tahu kat kita kalau Nabi pun 100 kali, patutnya kita kena lebih lagi. Tapi kita tak mampu. Jangan sekali-kali malu untuk bertaubat. Jangan sekali-kali malu untuk beristighfar. Kita memang manusia. Bukan orang yang bertanya je ada masalah yang sama. Kita semua sama. Kita buat kesalahan. Kita buat kesilapan. Kita buat dosa. Tetapi Allah Ta'ala yaghfiruz dzunuba jami'a. Allah Ta'ala mengampunkan dosa kesemuanya. Kan? Jadi, itu jangan jadikan sebagai penghalang, teruskan bertaubat. Nombor 2 tadi apa? Itu Yusuf? Nombor 2, dia macam nak tahu yang taubat dia diterima oleh Allah. Maksudnya adakah amalan selepas tu atau macam mana? Okey. Para ulama ada bahas jugalah tentang isu bagaimana kita nak tahu taubat kita ni diterima. Saya sebutkan secara pastinya memang tak ada lah. Hanya Allah Ta'ala je yang tahu. Hanya Allah Ta'ala je yang tahu. Itu yang dulu masa saya ingat lagi satu kuliah. Satu orang hamba Allah ni, dululah lama dulu, masa tu saya kuliah dekat Kuala Lumpur. Bukan Kuala Lumpur, Selangor. Masa tu saya tak kena ban lagi. Jadi, saya lepas kuliah tu, dia mari jumpa saya. Dia menangis tu. Menangis. Dia kata, Ustaz, saya tak tahu. Saya ni dosa banyak, Ustaz. Dia kata. Saya pun kata, pasal apa? Dia kata, Ustaz sebutlah dosa apa dalam dunia ni, dosa besar saya buat semua dah. Tapi dia kata, saya ni taubat, Ustaz. Tapi sekarang ni saya tak tahu. Taubat saya diterima oleh Tuhan ataupun tak. Saya kata beginilah. Kita takut pada benda yang kita tak pasti ni buat apa. Sedangkan bukan tugas kita untuk fikir benda tu. Sebagai contoh, kita hari ni bincang pasal mati. Kita tahu ke mati kita bila? Tak tahu.
Adakah wajar kita menangis setiap masa kerana kita tak tahu mati kita bila? Tak perlu. Kita buat apa yang kita mampu. Kita buat apa yang kita mampu kerana tidak ada jalan untuk kita tahu Allah Ta'ala ini ampunkan ataupun tidak secara pasti. Tak ada jalan. Hanya Allah yang Maha tahu. Tetapi para ulama meletakkan petanda. Dia kata letak petanda apa dia? Yang pertama, selepas taubat tu rasa tenang dalam diri. Rasa ketenangan. Tak buat maksiat tu tak ada rasa macam tak lengkaplah hidup aku sebab tak buat maksiat ni lagi. Rasa macam tak sempurna pula rukun hidup aku ni sebab tak buat maksiat tu. So tak ada rasa yang tu. Itu tanda taubat kita telah terampun. Taubat kita telah diterima oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, al-islah ba'da taubah. Ini disebut oleh Syekh At-Tarifi, Abdul Aziz At-Tarifi, dia kata kalau nak tengok satu orang tu betul-betul taubat dia betul diterima, ada kebaikan setelah dia melakukan taubat. Daripada tak ada kebaikan, tak banyak kebaikan dia buat, pada banyak. Contohnya, banyak kebaikan. Tapi tak bermakna langsung tak buat dosa lepas tu. Ada dosa, manusia bukan maksum. Tapi keadaan menjadi lebih baik daripada sebelum. Kalau sebelum ni ada 10 dosa dia buat, mungkin lepas taubat tinggal 1-2. Contohnya kan. Adalah islah. So kita taubat pula apa yang ada 1-2 tu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita ada perasaan nadamah, istimrarun nadamah ba'da taubah ataupun ba'dal khataya. Ada perasaan, kita panggil apa? Menyesal. Penyesalan. Penyesalan tu ada. Sebab para ulama mereka ada bincang tentang isu al-israr ala saghair. Kan di antara sebab yang menjadikan seseorang itu fasik, irtikabul kabair wal israr ala saghair. Melakukan dosa besar dan berterusan melakukan dosa kecil. Itu akan menjadikan seseorang tu fasik. Cuma ulama bincanglah yang kata berterusan melakukan dosa kecil tu, berterusan tu berapa kali? Ada yang kata 3 kali buat dosa kecil. Terus jadi dosa besar lah. Dosa kecil tu. Ada yang kata tak. Yang menjadikan seseorang itu berterusan sehingga dia layak untuk digelar sebagai fasik di sisi agama adalah apabila dia buat dosa tu, dia ada azam nak buat lagi. Ada yang kata gitu. Ada yang kata qillatul mubalah, sampai rasa macam tak rasa pun benda tu dosa. Dia buat satu benda, lepas tu tak, no big deal, dosa, semua orang buat dosa. Yang tu problem. Tapi bila mana satu orang dia dah taubat dengan taubat yang nasuha, taubat dengan taubat yang betul, di antara tanda Allah Ta'ala ampunkan, bukan dia bersih langsung daripada dosa lepas tu. Mana ada manusia macam tu, melainkan Nabi saja. Tapi bila dia buat dosa, ada penyesalan. Bila teringat dosa yang lepas, menyesal juga. Aku ni dulu betul-betul jahil lah. Ya Allah, ampunkanlah aku. Dia dah taubat tu, maksudnya Allah Ta'ala mengampunkanlah taubat dia. Wallahualam. InsyaAllah Ustaz, penjelasan yang baik. Soalan yang terakhir Ustaz, soalan terakhir dari ini kat pukul sebelah ni, daripada Zunraim Muhammad Yasin. Soalan ni bagus, soalan asas yang saya rasa bagus untuk semua. Kita tahu kita ni ada banyak perasaan risau untuk masa depan, risau untuk mati dan sebagainya. Jadi macam mana, apakah cara atau doa untuk mengatasi perasaan kerisauan ni yang ada dalam Quran, ada dalam sunnah? Sebab kita tahu mati, sakit ni semua perkara-perkara yang memang merunsingkan kita. Jadi ada apa yang diajar dalam sunnah, mungkin Ustaz boleh kongsi sikit lah. Ni soalan terakhir insya-Allah. Sebab tu diajar dalam Islam ini konsep, itu bagus soalan ni diajar dalam Islam ini konsep raja wal khauf. Konsep harap pada rahmat Allah dan takut pada azab Allah. Di saat kita gembira, di saat kita dapat nikmat, di saat kita tengah senang, tengah sihat, kena tinggikan perasaan takut pada Allah, takut pada azab. Kan bila kita tengah kaya, tengah sihat, tengah senang, tengah gembira, masa tu tingkatkan takut pada azab Allah. So kita akan slow. Tak ingat nak buat dosa lah, takut. Tapi waktu kita dalam keadaan sukar, waktu dalam keadaan stres, takut dengan azab Allah, buka pintu rahmat.
buka pintu mengharapkan rahmat Allah. Sebab tu Nabi cerita dalam hadis, kisah bitaqah tadi, kisah yang saya cerita tadi tu, dia tak ada buat amal apa pun, la ilaha illallah aja. Untuk apa Nabi cerita tu? Bukan Nabi nak suruh kita ni tak beramal langsung, cukup hanya dengan tauhid saja, lepas tu kita buat dosa banyak-banyak. Tak. Nabi nak buka pintu pengharapan pada kita supaya kita ni tak stres memanjang. Nak bagi tahu, kata ada manusia Allah Ta'ala boleh ampun walaupun dia hanya sekadar itu je amalan dia. Kamu ada amal, jangan risau. Insya-Allah teruskan beramal, Allah Ta'ala akan ampun. Allah Ta'ala, Nabi SAW cerita tentang pelacur bagi minum anjing. Allah Ta'ala ampunkan dia. Bukan Nabi nak kata, kamu semua kena jadi pelacur ramai-ramai, carilah mana-mana anjing. Kita buat kempen. Buat rombongan pelacur bagi anjing minum. Bukan itu maksud Nabi. Ada orang disalah faham terlalu literal. Dia kata inilah maksud Nabi. No. Maksud Nabi adalah kalau pelacur pun Allah Ta'ala boleh ampunkan hanya dengan amalan memberikan anjing minum, kamu orang yang tak buat dosa besar ni, tak terlibat dengan pelacuran dan sebagainya, kamu kena buat pahala, kamu kena buat amal. Moga Allah Ta'ala juga mengampunkan kamu. Rahmat Allah itu maha besar, pengharapan Allah itu maha besar. Dan jadikan salat itu tempat untuk menenangkan diri. Nabi SAW sebut kan, ju'ilat qurratu aini fi salah. Dijadikan penawar mataku, penyejuk mataku tu dalam salat. Saya selalu sebut benda ni. Bahkan bila saya baca hadis ni, tuan-tuan cari kuliah saya, syarahkan hadis Allah Azza wa Jal menyahut Fatihah yang kita baca. Saya huraikan sejam hadis tu. Yang mana kalau kita faham betul-betul Fatihah yang kita baca, pengharapan kita pada Allah itu sangat besar. Bila kita baca Ar-Rahmanir Rahim, kan kita kata Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita Alhamdu dia bukan Al-Madhu. Ibn Qayyim dia hurai, dia kata Alhamdu bukan Al-Madhu, walaupun dua-dua tu puji. Madhu puji. Tapi dalam Fatihah kita kata Alhamdu. Alhamdu, pujian pada Allah ni bukan sebab nikmat yang Tuhan bagi. Memang Tuhan layak untuk dipuji. Sama ada kita dapat nikmat ke, kita dapat musibah ke, puji Allah. Kerana orang mukmin dapat nikmat, Allah Ta'ala bagi dia pahala kalau dia bersyukur. Nikmat dapat, syukur atas nikmat, pahala lagi. Kalau dapat azab, kalau dapat musibah, bukan azab lah, kalau dapat musibah dalam dunia, orang mukmin dia akan sabar. Itu pun Allah Ta'ala bagi pahala. Sebab itu bila dapat nikmat, Nabi ajarkan, Aisyah kata, Nabi kalau dapat nikmat, Nabi baca Alhamdulillah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu salihat. Segala puji bagi Allah yang mana dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Bila terkena musibah, Nabi akan baca Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Puji Allah dalam setiap keadaan. Kerana Allah itu memang Tuhan yang layak untuk dipuji. Sama ada dia memberikan kita musibah ataupun dia memberikan kita nikmat. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim, Tuhan yang Ar-Rahman dan Tuhan yang Ar-Rahim. Bila kita baca yang ni, Tuhan jawab. Bila kita baca Alhamdulillah tu, Tuhan jawab. Hamidani abdi, hamba-Ku puji aku. Bila kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim, Tuhan yang Ar-Rahman, Tuhan yang Ar-Rahim, Tuhan kata, Majadani abdi, hamba-Ku mengagungkan aku. Ar-Rahman dan Ar-Rahim, satu benda yang besar. Hamba yang baca dan dia faham, dia akan rasa, Ya Allah, aku datang bersalat kepadamu dalam keadaan aku membawa segala kesilapanku. Aku membawa dosaku. Tetapi engkau menjawab bacaanku. Orang yang taubat, sebab tu bila nak taubat, disunatkan kita salat. Supaya kita lalu ayat-ayat ni. Kita lalu ayat ni dan kita hayati ayat ni. Tuhan yang Ar-Rahman. Tuhan yang bila kita nak taubat, dia ampunkan. Tuhan yang bila kita salat, dengan salat itu dicucikan dosa-dosa kecil kita. Bukan hanya dicuci dosa kecil dengan ibadat tu, dia berikan pula pahala. Mana nak cari Tuhan yang rahmat, syariat yang rahmat? Islamlah tempatnya. Memberikan ketenangan kepada umatnya, memberikan pengharapan kepada umatnya. Maka sebab itu kalau kita rasa susah hati, kita rasa tak tenteram, pergi salat. Allah Ta'ala kata, wa innaha lakabiratun illa alal khasyiin. Salat itu beban, salat itu berat, melainkan
melainkan bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa khusyuk? Dia faham kenapa dia salat. Dia faham bacaan di dalam salat. Dia faham Fatihah yang dia baca. Fatihah itu Fatihah yang sangat-sangat memujuk dirinya untuk terus berharap dengan rahmat Allah Azza wa Jal. Sebab itu Syekh Waliullah Al-Kandahlawi dalam kitab dia Hujjatullahil Balighah, dia mengatakan hadis Allah Ta'ala menghuraikan Fatihah ni, Allah Ta'ala bukan menghuraikan, Allah Ta'ala menjawab Fatihah kita ni, inilah manifestasi kepada hadis ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kau kena sembah Allah dalam keadaan kau rasa macam-macam kau nampak Allah, dan kalau tak, kau kena tahu Allah Ta'ala sedang melihat engkau. Sehingga Ibn Qayyim kata, kita ni bila baca Fatihah, berhenti dekat ayat tu, rasakan pada diri Allah jawab Fatihah. Allahu Akbar. Kalau kita boleh sampai tahap tu, insya-Allah kita akan tenang, kita akan sentiasa mengharapkan rahmat Allah. Dan kita bukan kata rahmat je lah, ayat selepas dia Maliki Yaumiddin, Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Ayat ni ayat yang menakutkan. Hari ni kalau kita datang salat, kita zalim kat orang. Hari ni kalau kita datang salat, kita pernah fitnah orang. Hari ni kalau kita datang salat, kita baca ayat ni dalam keadaan kita salah guna kuasa. Kita baca ayat ni Maliki Yaumiddin, Tuhan yang menguasai masa. Hari di mana kamu akan dihadapkan di hadapan Allah. Orang yang zalim akan dakwa engkau di hadapan Allah. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Hari ini dalam dunia mungkin kita boleh ambil lawyer yang pandai, berhujah di hadapan hakim yang tak tahu pun benda yang gaib. Kau mungkin boleh lepas. Tapi di hadapan Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Kan? Jadi sebab itu Fatihah bagi siapa yang faham akan memberikan kesan yang sangat ketara pada hidup dia. Membuka pintu raja, membuka pintu harap pada rahmat, membuka pintu takut pada azab. Orang yang buat dosa pun bila baca Fatihah akan jadi takut. Orang yang dizalimi bila baca Fatihah akan harap. Tak apalah dalam dunia orang zalim kat aku. Bila dia baca, orang tu dizalimi. Dia tak ada, orang kata apa? Dia tak ada duit nak pergi ambil lawyer. Orang duk fitnah dia dalam Facebook. Kan? Orang duk pangkah poster dia. Orang duk haramkan buku dia tanpa diberikan ruang untuk dia menjawab. Contohnya, dia rasa dia dizalimi. Baca ayat ni, Maliki Yaumiddin. Jangan putus harap dengan Allah. Kita akan bertemu di sana. Apa saja yang kita sebut di sini mungkin tidak dapat diselesaikan di mahkamah ini. Kita akan selesaikan di sana. Allah yang akan menghitung setiap daripada kesalahan dan kezaliman makhluk yang dilakukan terhadap kita. Jadi percayalah, orang beriman dizalimi, dia akan tenang sebab dia ada salat. Qurratu aini fis salah, Nabi kata. Dijadikan salat itu sebagai penyejuk mataku. Wallahu a'lam. InsyaAllah, kupasan yang sangat menarik. Itulah kadang-kadang kita cakap pasal solat, Dr. Zaini, kita mula dengan Fatihah. Dan masa kita nak habis pun kita ada doa. Dan banyak kan kita tengok doa-doa hadis yang dibaca ketika akhir solat. Kadang-kadang orang lupa nak baca. Sebab orang pun tak tahu. Antaranya doa yang Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan kan? Dr. Zaini. Itu antara benda yang menarik lah. Saya ingat sesi Fatihah ni memang saya kena balik dan dengar semula lah penjelasan Dr. Zaimi yang sejam tu, Masya Allah. Apapun, daripada AXA mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz mengambil masa lebih kurang 2 jam 2 jam untuk bersiaran dengan kami secara live untuk membahaskan buku ni. Moga-moga kita semua mendapat manfaat. Terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada sesi yang kedua dan kita mengkhatamkan kitab ni minggu depan. Dan saya wakil daripada pihak AXA minta maaf lah jika ada salah silap dan mungkin ada soalan-soalan yang tak dapat saya nak jawab, bukan saya jawab, tak dapat saya nak tanya kepada Dr. Zaimi sebab dia akan mengambil masa yang lama. InsyaAllah kita cuba yang sebaik mungkin, dan saya difahamkan ada ratusan lagi viewers yang masih menunggu hingga waktu 11 malam ni, Masya Allah. Terima kasih banyak semua. Tidur dengan lena, jangan lupa baca doa. Kita bersedia untuk mati insya-Allah, dan jumpa lagi pada sesi hadapan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada semua. Sebelum terlupa, minggu depan kita akan di YouTube insya-Allah. Di YouTube ASA dan juga YouTube PMT. InsyaAllah. Terima kasih kepada penganjur. Minta maaf salah silap. Terima kasih kepada semua. Jazakumullah khair.